Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam rumah Allah, Masjid Abdullah Fahim, yang saya kira begitu indah, cantik, Masya Allah. Tahniah kepada seluruh pengurusan masjid, khususnya terima kasih pengerusi majlis, sahabat saya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan rahmatnya, kurnianya kepada kita semua, sebab kita sudah berpagi-pagian mendatangi rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah dia Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Apabila kita dijemput, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di taman-taman syurga, mari hidupkan hati-hati kita, para muslimat yang dirahmati Allah, kekanda bonda, sahabat yang saya kasihi, hidupkan hati, niat di dalamnya, insya-Allah satu hari nanti apabila kita pulang ke kampung akhirat yang kekal abadi, Allah temukan kita sekali lagi di dalam jannah yang sebenar. Amin ya rabbal alamin. Maka jangan berhenti daripada terus berdoa yang baik-baik, kerana para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala sedang bersama-sama kita, insya-Allah. Saya suka sahabat saya sebutkan tadi, mudah-mudahan pertemuan kita menghasilkan mafi qalbi ghairullah. Tak ada yang lain di hatiku selain daripada Allah. Maka sebab pengerusi dah sebut, tak acilah kalau ustazah tak sebut. Okay? Mari kita bersama-sama sedetik Fatihah tadi kita mulakan dah bersama dengan ustazah. Muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan ini menjadi satu kekuatan di dalam jiwa kita. Okey, semua orang dah biasa dengar, tapi terjemahannya tu mari kita hidupkan hati-hati kita dengan zikir ini, insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Dah biasa dengar? Maksud dia apa? Jom kita ubah sampai kita betul-betul faham. Bukan ubah mengikut yang salah ni. Kita faham sungguh, masuk ke dalam hati kita. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya. Zikir yang kita dah biasa dengar dalam TV, kita biasa sebut, tapi kadang-kadang hanya berzikir di lisan, kita tak sampaikan ke hati. Sungguh muslimat, apa sahaja takdir yang Allah beri kepada kita dalam situasi apapun permasalahan yang sedang kita tempuh, insya-Allah bila Allah janji apa sahaja takdir yang Allah beri, Allah pasti tunjuk jalan. Maka datang permasalahan, berfikir dulu kita sejenak, adakah ini satu musibah atau satu nikmat? Allah Subhanahu Wa Taala sedang menghantarkan ujian yang berbentuk hadiah. Maka insya-Allah lapang dada kita dengan zikir ini. Sekali lagi kita bersama-sama. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah. Cukuplah Allah di hatiku, tiada yang lain selainnya.
insya-Allah. Sebagai orang perempuan muslimat yang dirahmati Allah, kerap alunkan zikir ini, insya-Allah hidup hati-hati kita. Terkadang ada yang berpaut kepada suami semata-mata, dia terlupa bahawa Allahus Samad, tempat yang sepatutnya kita berpaut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma fi qalbi ghairullah. Muslimat dirahmati Allah, terima kasih kepada masjid yang menjemput ustazah pada hari ini. Sesungguhnya dalam sebulan sekali atau paling lewat pun 2 bulan sekali memang ustazah ada kuliah di sebelah utara ni, sebab kebetulan balik menziarah mertua di Kulim. Okey, jadi malam tadi Jumaat bergerak daripada KL, ada kursus di Ipoh semalam, baru gerak ke Kulim, tidur di Kulim malam tadi, dan hari ini Allah izinkan pertemuan. Dan ini satu perbezaan, sekali balik hanya satu kuliah saja untuk kali ini, kerana ustazah baru sampai daripada Mekah, baru belum seminggu lagi lah. Okay, jadi musim tengah panas sangat di Mekah, 93 jemaah balik semua mengadu batuk, demam sebagainya, jangkit dekat ustazah sekali. Jadi mudah-mudahan hari ini Allah izinkan untuk sama-sama berkongsi apakah dia sebaik-baik manusia. Siapakah sebaik-baik manusia? Sebab saya yakin, percaya sangat untuk menjadi insan yang terbaik, maka walau dia sibuk macam mana pun di rumah, sibuk macam mana pun dengan kerja yang ada, diberi pelbagai amanah, dia nampak ada majlis ilmu, dia akan susun program. InsyaAllah ada yang sebelum subuh bangun dah tadi. Kerana apa? Kerana ingin menyusun waktunya, dapat juga bersama-sama dalam majlis ilmu. Kita ini muslimat yang dirahmati Allah, apabila kita mahu, sebab kita tahu kelebihannya, bila kita mahu semuanya menjadi mudah. Kalau kita letakkan di dalam hati kita, sekejap kita nak, sekejap kita tak nak, kan, 50-50, maka Allah akan datangkan kesusahan. Tapi bila kita mahu, insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan. Maka jadilah hamba yang sentiasa bertakwa kepada Allah, bukan dihafal ayat 1000 dinar tu, tapi set betul-betul dalam hati kita. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja, akan Allah tunjukkan jalan keluar atas setiap permasalahannya. Maka insya-Allah hari ini ada beberapa perkara, 11 hadis yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buat boleh menjadi sebaik-baik manusia. Dan saya yakin tak mampu untuk selesaikan semuanya hari ini. Maka ustazah sebutkan beberapa perkara, insya-Allah 9 yang ustazah nak kongsikan sesuai dengan muslimat yang berada dalam rumah Allah pada hari ini, insya-Allah. Pertama, muslimat yang dirahmati Allah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Nombor 1, orang belajar Quran. Tepuk dada tanya iman. Siapa kita hari ini? Adakah kita orang yang sudah pun belajar Al-Quran? Dulu masa kecil ya pernah. Tapi berapa ramai orang bertemu dengan ustazah, saya masa kecil khatam dah Quran, tapi bila bekerja dah kahwin, lupa dah nak mengaji ustazah, sekarang dah pencen baru nak cari guru semula. Syukur Allah bukakan semula pintu hati saat pencen. Allah tak bukakan pintu hati saat kita bertemu dengan mungkar nakir di alam barzakh. Nampak tak? Biar kita menyesal atas muka bumi ni, tua mana pun usia kita, kita belum terlambat. Maka carilah guru. Dalam kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran di KL sana, ustazah pasti akan mulakan bertalaqi dulu. Ustazah baca satu ayat, nanti kelas ikut. Apa tujuannya? Sebab orang perempuan ni pagi-pagi dia sibuk dengan macam-macam kerja. Kalau pukul 9 pagi nak start kuliah, rutin yang biasa mengaji lepas subuh kadang-kadang dia terlepas. Maka ustazah akan mulakan kelas dengan membaca dulu ayat-ayat suci yang kita nak tadabbur. Biasanya ustazah tanya, adakah ini bacaan yang pertama sampai ke pukul 9 pagi ni? Ramai yang tertunduk mengangguk. Ya ustazah, pagi tadi tak sempat pun baca Quran kat rumah. Tak mengapa, lisan kita menjadi saksi bahawa hari ni kita pernah baca Al-Quran. Tolong selit dalam hati kita, jangan ada hari tanpa Al-Quran. Cuba orang sini panggil apa ya, kepala batas bukan? Saya sebut Penang je ni, betul? Cuba orang Penang sebut tidak ada hari tanpa Al-Quran. Sebut sama-sama. Sekali lagi, suara kuat. Ni
malaikat dengar, dicatat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Paling kurang tadi kita sudah membaca Ummul Kitab Al-Fatihah, ya. Merasa malulah bila ditanya kepada seorang syekh bagaimana hubungan orang dulu-dulu dengan Al-Quran. Apa jawab beliau? Muslimat dirahmati Allah, tak ubah macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Oh, kita sentap dengar, betul tak? Tak ubah macam hubungan orang sekarang dengan handphone. Buat apa pun handphone kat tangan. Nak pergi kerja jauh macam mana pun tertinggal handphone kat rumah, sanggup patah balik. Orang dulu dengan Al-Quran begitu. Merasa malu nak tidur malam hari kalau satu hari tak baca Al-Quran. Jadi bila ustazah bertalaqi dalam kelas, baca, ada yang fasih mengikut, ada yang merangkak-rangkak, ustazah selalu sebut, yang sudah fasih bacaan Al-Qurannya grade A, insya-Allah, tolong dengar kawan-kawan yang sebelah kedengaran tadi masih merangkak-rangkak bacaan. Bukan untuk jadi ujub, riak dan takabur, tapi merasa berdosalah Allah bagi kelebihan boleh baca Quran dengan fasih. Tolong minta dengan Allah jangan mati dulu selagi kita tak jumpa seorang anak murid sebelum mati. Faham tak maksud muslimat? Ini khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Terbaik kamu, kata Nabi SAW, yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Ada ramai orang bertemu dengan ustazah sampai hari ni, tolong ustazah, saya tak kenal huruf lagi, saya nak baca Al-Quran. Ustazah ni rasa bersalah dengan Allah. Muslimat dirahmati Allah, pergi pula bagi tahu dengan anak-anak murid yang sudah fasih, tolong akak duduk dekat mana ni, ada seorang sahabat kita nak belajar Quran tapi tak bertemu dengan guru, maka akak yang sudah bacaan ni di grade level B ni, tolong bantu dia sebab dia baru D, baru E, kenal huruf pun tidak lagi. Alah ustazah, saya bukan ustazah. Tak, cuba ada niat paling kurang yang tahap C tu boleh naik pangkat jadi level B paling kurang. Yang A ni bantu orang-orang yang B, insya-Allah. Jangan tunggu kita ada tauliah dalam mengajar Quran, itu je untuk mengajar secara terbuka ramai-ramai. Itu adalah undang-undang pula. Undang-undang Allah kena patuhi, undang-undang dunia kena patuhi. Jadi muslimat dirahmati Allah yang belum fasih, tolong minta kepada Allah, jangan matikan aku dulu wahai Allah selagi mana lisan kita belum betul-betul fasih membaca Al-Quran. Dan bila kita sudah pun membaca Al-Quran, apa kata Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, ada ramai orang bersama dengan Al-Quran hanya daripada tekak naik ke atas. Apa maksud naik ke atas ni? Yang nak keluar di lisan dia ni diperindahkan. Belajar tajwid, alhamdulillah, ini pesanan Allah, warattilil Qur'ana tartila. Tapi berapa ramai orang yang sibuk nak memperindahkan suara, bangga apabila suaranya disebut sebagai suara yang sedap baca Al-Quran. Dan ramai orang yang tidak menurunkan daripada tekak ni turun kepada dada. Maksudnya apa? Hanya Quran dibaca penuh keindahan tapi dia tidak bertadabbur akan ayat-ayatnya. Allah seru kita, afala yatadabbarunal Quran, apakah kamu tidak memerhatikan akan Al-Quran? Justru dibaca, difahami, diamalkan. Setelah itu mari kita merasa berdosa selagi mana kita tidak menyampaikan ilmu Al-Quran itu. Kadang anak murid kita siapa muslimat? Mungkin anak-anak kita yang balik daripada tadika-tadika Islam, kan mereka tunjuk, mama besok ustazah kata kalau tak lancar Iqra' 2 tak boleh naik Iqra' 3. Kita tinggal dulu kerja, mai baca depan mama ni, kan? Paling kurang anak kita adalah anak murid kita. Paling kurang cucu kita adalah anak murid kita. Paling kurang baca Quran sama-sama dengan pasangan. Suami kita semak isteri, isteri semak suami. Muslimat dirahmati Allah. Sebab di situ kadang-kadang berlaku proses pembelajaran. Kalau baca seorang, kita rasa apa? Macam syok sendiri. Semua betul je. Ustazah, masalahnya bila saya baca seorang-seorang kat rumah tak ada salah, semua betul. Kan? Jadi memang semua betul. Sebab apa? Sebab tak ada orang semak. Jadi alangkah indahnya kalau bertadarus Al-Quran bukan setahun sekali dalam bulan Ramadan, tapi kejiranan satu lorong ada 3 orang yang tak kerja. Setiap pukul 10 pagi kita himpun 15 minit kat rumah orang ni, besok 15 minit rumah orang ni. Target 2-3 ayat cukup dah, asalkan ayat itu bersemak. Muslimat dirahmati Allah, cari ruang peluang supaya kita menjadi golongan yang pertama. Terbaik kamu, kata Nabi, orang yang belajar Quran dan mengajarkannya.
Ustazah memang menetap di Kuala Lumpur. Dulu belajar di Sabak Bernam, kawasan kampung. Ustaz-ustaz dulu kata, Muzayyana, kamu nanti bila balik KL mesti mengajar orang tua-tua ramai tak pandai mengaji. Kita kata, Ustaz jangan duk hina orang KL, boleh tak? Kan? Jawapannya sungguh, saya duduk di universiti, dah kenal berapa banyak rumah mengajar rumah ke rumah. Dan paling terkesan sehingga hari ini, seorang makcik umur 78 tahun telefon, dengar suara pun menggigil dah. Hati yang jahat penuh dengan hitam ni sebut, boleh ke makcik ni nak belajar mengaji? Tak apalah, kita pergi dulu rumah dia. Pergi bawa Iqra' 1. Ustazah 7 kali dah makcik pergi Mekah, tapi setiap kali jumpa orang baca Quran depan Kaabah, makcik menangis sebab makcik tak boleh baca Quran. Ustazah boleh tolong makcik tak? Makcik teringin nak pergi Mekah sekali lagi, baca Quran depan Kaabah. Usia 78 tahun ketika itu. Allah izinkan umur beliau panjang. Pada usia 83 tahun, ditolak wheelchair oleh anaknya, dapat pergi semula ke Baitullahil Haram. Balik Mekah, dia telefon Ustazah, tak sabar nak jumpa. Ustazah, makcik menangis depan Kaabah. Pertama kali makcik pergi Mekah boleh baca Quran depan Kaabah. 78 tahun, pergi Mekah 83 tahun, dia sudah berjaya khatam dengan Ustazah. Masya Allah. Makcik saya pun jujur sebut, mula-mula jumpa makcik, saya tak sangka makcik boleh daripada tak kenal huruf kepada khatam Al-Quran. Macam mana makcik boleh begitu cepat? Sejak kenal je Ustazah, makcik tak makan dah ikan kering semua. Makcik tak makan dah kepala ikan. Ya, pasal apa cik? Orang tua-tua kata nak pandai mengaji tak boleh makan semua tu. Oh rugi cik. Ustazah pula tak lalu nak makan kalau tak jumpa semua tu. Kan? Jadi hati macam mana Ustazah boleh pandai mengaji? Tu sebab di sini makcik mahu. Biar tua macam mana pun di sini mahu. Tolong jangan salahkan kepala ikan, tolong jangan salahkan ikan kering, ikan masin segala. Kan? Jadi jawapannya kalau mahu semuanya pasti jadi. Hari ini muslimat kita tolak diri kita. Yang belum jangan rasa malu. Runtuhkan malu, bunuh segala ego. Kita tak nak mati selagi kita belum pandai baca Quran. Gurunya mungkin susah nak belajar dengan Ustazah Muzayyanah, mungkin susah. Nak belajar dengan guru-guru kita yang hebat-hebat mungkin susah. Cari di kalangan kita sendiri. Sebab Ustazah dah jumpa dah. Kan? Orang yang mahu pasti Allah beri. Kan? Syaratnya muslimat dirahmati Allah, kita benar-benar tahu ini arahan siapa, bukan arahan ketua kampung kita, tapi arahan Nabi SAW. Setiap kali belajar, seandainya makcik tadi tak sampai usia 83 tahun dan sempat khatam bersama Ustazah pun, kalau dia tak pernah kenal alif itu tegak ataupun bengkok, dimatikan Allah baru mengenal huruf jim, contoh muslimat, insya-Allah roh itu akan diangkat oleh Allah sebagai orang yang pernah belajar Al-Quran. Jangan bertangguh dalam hidup ini muslimat. Penyesalan yang paling tidak akan kita merasa keberuntungan adalah bila mati baru menyesal. Sekarang Allah hidupkan kita lagi, maka marilah kita menyesal sama-sama bahawa kalau kita tak mulakan, kitalah manusia yang paling rugi. Na'udzubillah min zalik. Okay? Selesai yang pertama. Ni agak kita nak habis pukul berapa ni? Yang ni baru yang pertama ni muslimat kan? Ingat tak? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Siapa yang kata Nabi terbaik adalah orang yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Pegang yang pertama. Boleh sebarkan selepas ini. Tulis dalam WhatsApp group kita. Jangan suka copy paste dari group sebelah. Ni yang kita dapat hari ini ni, nak jadi manusia terbaik. Aku nak jadi terbaik, kamu nak jadi terbaik, mereka nak jadi terbaik. Nombor 1, jom belajar Quran dan mengajarkannya insya-Allah. Baik, yang kedua, muslimat dirahmati Allah, mari kita perhatikan apa kata Nabi SAW. Khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kat mana nak dapat akhlak? Kalau kita tengok satu pokok yang begitu hebat, muslimat dirahmati Allah, biasanya pokok yang mana yang selalu dibaling orang? Pokok yang menghasilkan buah yang masak, ranum, yang Masya Allah kalau tiba musim rambutan dah contoh, budak-budak nakal lalu kan, kenapa dia duduk baling? Sebab geram tengok merah buah tu. Tahu pula dulu sebelum ni pernah rasa manis buah tu, jadi dibaling akan buah itu. Dari mana datang pokok ini? Sudah pasti daripada akar yang begitu kuat, muslimat dirahmati Allah. Akar itulah daripada ilmu akidah yang kita dapat. Apa yang kita buat, kita belajar pelajaran apa pun. Masjid Abdullah Fahim, kalau tengok jadual saya sembang tadi, tiap minggu ada kuliah muslimat. Hampir setiap malam ada kuliah maghrib. Cari ilmu, cari ilmu.
Ilmu apa ustazah? Selalu orang tanya. Saya bawa satu jadual sebulan kuliah di masjid sekian. Suami saya suruh pilih ustazah. Ni belajar ni boleh, dengan ustaz ni boleh. Ilmu ni tak boleh, ilmu ni tak boleh. Apa yang kerap mereka kata tak boleh tu? Ilmu tajwid. Tak payahlah ilmu tajwid ni bukan nak masuk pertandingan musabaqah pun. Suami saya tak bagi pergi ustazah. Tujuan kita belajar, muslimat dirahmati Allah, tak lain tak bukan untuk mantapkan akidah. Ni aku belajar ilmu ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Kalau lillahi ta'ala, ini akan membuahkan akidah yang cantik. Subhanallah. Sebab tu belajar apa saja ilmu. Yang penting ilmu itu datang daripada Quran dan hadis. Ustazah jumpa dalam kitab tafsir kalimah bunyanum marsus dalam surah As-Saff. Kenapa ya ada kalimah bunyan, binaan yang begitu Masya Allah kukuh? Lalu dalam tafsirannya, macam mana kalau orang buat binaan? Ustazah kaitkan, pernah dulu tengok orang kerja kontrak lah, susun batu bata, siap ada penimbang, ada tali. Kita pun sembang tanya, kenapa nak ukur-ukur bagai ni? Ustazah, kita kena jaga ni. Kalau sikit ke depan atau ke belakang atau sengit sikit akan mencacatkan bangunan. Surau di rumah ustazah, muslimat dirahmati Allah, dulu rumah surau papan, kemudian dirobohkan, naik Masya Allah kos lebih 2 juta. Kami bila masa buat tu adalah AJK pembangunan yang cek, besi bengkok sikit pun kena komplain. Saya kata pasal apa yang rigid sangat, teruk sangat ni, kesian orang kerja. Dah ustazah, ini semuanya kena buat betul-betul, sebab kalau tak betul akan mencacatkan bangunan. Subhanallah, itu nak cerita dalam ilmu tafsir. Kalau kita belajar cara nak buat bangunan pun Allah ajar. Macam ni nak cantikkan, nak kukuhkan akidah kita. Muslimat dirahmati Allah, pokok pangkalnya aku belajar ni untuk apa? Lillahi ta'ala. Ikut tak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tengok kepada mukaddimah pengajian kitab-kitab tajwid. Belajar ilmu tajwid ni sebenarnya hanya fardu kifayah, bukan fardu ain. Guru tajwid marah ni, fardu kifayah bukan fardu ain. Suami pula berhujah, banyak sangat pergi majlis ilmu ni, ilmu tajwid tak payah pi lah, bukan ilmu fardu ain pun, ilmu fardu kifayah. Apa jawapan kita muslimat? Fardu kifayah bagi siapa? Orang yang tak baca Quran. Tapi dia menjadi fardu ain bagi siapa? Orang yang baca Al-Quran. Pesanan Allah kepada si pembaca Al-Quran, jangan main hentam kromo saja. Kena baca Quran yang mana tajwidnya kena baca dengan betul, panjang pendeknya, makhrajnya. Kalau tidak muslimat, daripada nak dapat pahala boleh jadi dosa, na'udzubillah. Sebab itu Masya Allah, apa tujuan kita datang ke masjid belajar? Tujuannya tak lain tak bukan untuk memantapkan akidah. Baik, akidah tu akarnya, dia akan membina pohon yang begitu cantik. Pohonnya apa? Itulah dia syariah. Barulah Masya Allah kita ada jalan. Oh macam ni sembahyang jamak. Oh macam ni kalau kita dalam keadaan musafir. Oh ada rukhsah. Semua ni kita pelajari, baru tahu bagaimana nak mengamalkan syariah dalam hidup. Sudah cantik akidah, sudah terbina syariah, apa yang akan tumbuh muslimat dirahmati Allah? Itulah akhlak. Masya Allah, kan? Akhlak ni ibarat satu pohon yang mengeluarkan buah yang cukup manis, yang cukup ranum. Maka orang selalu datang tengok kepada pohon apa. Tanya makcik-makcik, tanam apa tu? Tanam pokok harum manis ustazah. Beli kat mana? Pergi Perlis baru ni, beli benih, beli biji dia. Ini yang insya-Allah paling cantik. Tapi agaknya berapa tahun kak dia berbuah? Kan? Daklah ustazah, saya memang beli yang harum manis yang tidak akan mengeluarkan buah. Kita akan kata apa? Mengong ke apa dia ni? Kan? Sebab apa? Sebab kita kata buah harum manis yang sedap kita makan hari tu. Tiba kita beli pohon yang memang tidak akan mengeluarkan buah. Tujuan kita belajar, maksud hantar anak-anak belajar ilmu apa sahaja. Bukankah idaman kita untuk membuahkan akhlak yang baik? Subhanallah, muslimat dirahmati Allah. Akhlak sahaja tanpa akidah dan syariah, dia boleh berakhlak dalam situasi berlakon semata-mata. Orang penat jadi baik kalau baiknya tidak dipuji-puji, tidak diangkat oleh mana-mana makhluk. Tapi kalau akidahnya cantik, dia akan kekal mempamerkan akhlak, walaupun akhlak yang sedang dia tunjukkan itu tidak kelihatan dan tidak dipuji oleh mana-mana makhluk pun.
Kau buat baik buat apa? Bukan ada orang nampak pun. Kau buat baik buat apa? Bukan ada orang pilih jadi calon pengerusi masjid pun. Kau buat baik buat apa? Bukan dapat hadiah istimewa pun. Bukan nama kau disebut-sebut pun. Aku buat baik kerana Allah suruh aku jadi baik, muslimat. Aku buat baik sebab aku nak ikut Nabi yang baik. Terbaik di kalangan yang baik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ikutan kita Allah, ikutan kita Rasulullah sebagai qudwah hasanah, kita takkan penat jadi baik. Sebab itu muslimat, buka saja mata pagi tadi kita sudah diajar oleh Nabi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada ibu-ibu yang tak hafal kan? Tanya pada anak-anak kita yang hantar sekolah, pasti tanya kan? Hantar tadika Islam, dia hafal doa bangun tidur. Kita ibu yang tak hafal, cukuplah bangun tidur tu dengan alhamdulillah. Rasai malam tadi aku mati, pagi ni Allah sudi nak hidupkan aku balik. Abang ustazah yang sulung, muslimat dirahmati Allah, tidur pada malam Jumaat tak bangkit dah. Nak kejut pagi tu dah jadi jenazah. Allahu Rabbi, tiba-tiba mak macam orang gila dah. Pasal apa abang mati tiba-tiba? Semalam kerja overtime sampai azan maghrib baru sampai kat rumah. Elok mandi, solat, anak murid datang pula nak mengaji. Anak-anak murid kata, ustaz malam ni malam Jumaat kita baca Yasin. Ya, baca Yasin, ustaz nak siap-siap, ustaz baru balik kerja ni. Baca Yasin anak-anak. Pukul 11.30 malam, anak yang sulung ketika itu baru usia darjah 5, 11 tahun. Ayah pasal apa ayah baca Yasin lagi? Tadi kan dah baca Yasin dengan budak mengaji. Tak apa, ayah saja nak baca Yasin untuk orang yang nak mati. Baca Yasin. Pukul 1.30 pagi, isteri dia tengok, abang ni jangan duk buat gurau. Selalu gurau buat-buat mati. Rupanya bukan gurau dah malam tu, mati sungguh muslimat dalam tidurnya. Allahu Rabbi. Besok diuruskan jenazahnya, ramai. Usianya baru 35 tahun. Tapi kenapa ramai yang datang ziarah kematiannya? Biar kita dimatikan muda, tapi amal kita sudah tua saat itu. Kita takut kita dimatikan saat tua, amal kita masih terlalu muda. Ada ramai orang bertepuk tangan seronok dengan kematian kita. Sebab selama hidup kita tak banyak memberi manfaat, tapi banyak memberi musibah ataupun darurat kepada orang lain. Ini berhati-hati muslimat. Kenapa terkadang kita disebut-sebut selepas kematian kita? Kerana akhlak kita yang baik. Justru hari ini Nabi SAW pesan kepada kita, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kita kadang-kadang bersikap seperti mana, muslimat dirahmati Allah, kita terlupa. Bila kita sebut, ustazah, ya saya dah kahwin 20 tahun dengan suami ni, tapi sepanjang kahwin ustazah tak ada satu pun baiknya. Maka cuba duduk dulu, muhasabah diri, cek satu persatu. Dulu mula-mula kahwin macam mana hubungan, anak seorang macam mana, anak dua orang macam mana, cek dulu. Mustahil tak ada satu pun baiknya, mesti adalah juga ustazah, tapi jahat lagi banyaklah daripada baik. Muslimat tak percaya, suruh dia meninggal dulu. Suruh dia meninggal dulu. Ustazah ni biar betul. Suruh meninggal dulu. Bila dah meninggal tu pakat nangis, abang pasal apa mati dulu abang, anak kita kecil-kecil lagi. Tu muslimat. Kalaulah abang depan kita tu boleh bercakap, kita kata apa, abang tak pi dalam kubur lagi ni, boleh lagi nak belai-belai, boleh lagi muslimat. Tapi abang dah tak boleh bercakap. Isteri pasti menangisi kematian suami. Kerana apa muslimat? Sebab yang pergi berpisah dengan kita tu adalah rohnya yang tak mungkin lagi akan mengasihi kita selepas ini. Yang barulah kita nampak, ya Allah, rupa-rupanya ada baik yang dia pernah buat denganku. Sebab itu ketika kita ingin melihat keburukan orang lain, cek dulu diri kita muslimat. Cari, mesti dalam banyak-banyak kejahatan yang kita nampak, sebenarnya dia telah menaburkan banyak kebaikan dengan kita. Tinggal lagi nafsu, bisikan syaitan. Kita tertewas bahawa selalu yang kita nampak ini hanya buruknya. Kita tidak bermuhasabah apa baik yang pernah dia lontarkan kepada kita. Justru muslimat, percayalah, hidup ini kata Allah Subhanahu wa taala bermujahadah untuk menjadi baik. Fastabiqul khairat. Bersegeralah kamu kepada perkara-perkara baik. Lakukan kebaikan. Ustazah, macam mana saya nak kekal baik sedangkan suami saya belum baik, anak-anak saya belum baik, jiran tetangga saya belum baik? Kekal buat kebaikan musliman. Kerana apabila kita buat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan gandaan pahala kepada kita. Apa bukti? Man amila salihan fali nafsi.
Siapa yang buat amal soleh, buat kebaikan, itu untuk diri kamu sendiri. Sebab itu Nabi bagi contoh pada kita apa? Disakiti, Nabi tidak kembali menyakiti. Nabi kekal menabur bunga-bunga kebaikan muslimat. Masya Allah, malaikat boleh menyamar depan Rasulullah. Ya Rasulullah, ingin aku bunuhkah orang yang menyakitimu itu? Kalau mereka ini orang yang mengetahui, mereka takkan melakukan demikian padaku. Maksud muslimat, kalau kamu mengaku orang yang lebih alim daripada orang yang menyakitimu, maka serahkan segalanya kepada Allah. Anak-anak datang, mama ni kawan dah buat jahat macam tu pun mama masih lagi nak buat baik dengan dia. Muslimat, kita bukan buat baik kerana dia, tapi kita buat baik kerana Allah. Ini akhlak. Rasai indahnya muslimat. Sebab itu bila orang dah mati, baru kebanyakan orang sebut, lah ustazah, arwah tu dulu ingat lagi ustazah, kalau dia masuk pejabat daripada tempat kereta dia sampai dekat kursi dia duduk tu, dia nampak tisu, kulit gula-gula, dia akan kutip satu-satu buang masuk tong sampah. Sekarang ni ustazah seminggu baru dia tak ada. Cleaner kami pula cuti, kotor bersepah. Dulu kalau arwah tu ada, tak ada macam ni tempat kami bersih ustazah. Tu dah mati baru orang nampak muslimat. Sebab itu hari ni biar kita buat kebaikan tu benda yang kecil, benda yang sikit, tapi kekal istiqamah. Nanti kalau hari ni orang tak puji, orang tak angkat pun, bila kita mati insya-Allah terbuka luas barzah kita yang sempit. Sempit barzah muslimat. Semua orang takut nak mati. Kan? Ternyata dah di telinga kita kerap mendengar. Saya dari kecil lagi diperdengarkan lagu ni. Mati itu terlalu sakit di dalam kubur, tempat yang sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Kita dengar ni takut nak mati. Kan ada orang yang berani nak mati dah. Takut nak mati muslimat sebab sempit. Tapi kenapa yang sempit tu boleh luas? Sebab ketika kamu hidup bersama dengan Al-Quran, ikut apa yang Nabi pesan, kekal buat baik. Walaupun yang kita buat baik tu baru kecil sikit di mata orang lain. Nanti bila kita mati, menjadi sebutan orang lain, kubur kita menjadi luas, yang gelap menjadi terang. Wahai Allah, amal aku yang mana ni? Sebab dulu engkau istiqamah melakukan kebaikan, akhlak yang baik, bukan untuk dipandang oleh makhluk, tapi untuk dipandang oleh Khalik. Tuhan, patutlah dulu kecil hati selalu sangat, orang tak angkat dengan amalan yang kecil tu. Tapi bila mati, ini penyebab lapang barzakh kita muslimat. Minta dengan Allah, Allah bagi kekuatan untuk kekal dengan akhlak yang baik, walau sekecil-kecil. Pelajari anak-anak kita yang kecil-kecil ni, kadang-kadang mereka membawa hidayah muslimat. Apa contoh kan? Ibu-ibu tadi dekat sekolah, cikgu ajar kalau nak masuk tandas mesti masuk dengan kaki kiri, nak keluar mesti dengan kaki kanan. Kita dah 50 tahun hidup, tak pernah kisah kaki kanan, kaki kiri, yang penting keluar lega. Betul tak muslimat? Kan? Tak kisah dah. Rupanya Masya Allah, bila anak sebut macam tu, kita setiap nak masuk tu, lupa lagi, tukar baliklah ya Allah kaki kiri. Kita tukar tu sebab apa? Sebab nak ikut Nabi. Nabi ajar ni. Masuk pula dalam tandas, anak-anak kata, cikgu kata kena tutup aurat. Tutup aurat pakai telekung ke dalam tandas? Tak payah. Bukan nak suruh pakai tudung yang labuh, bukan nak suruh pakai tuala yang besar, panas kita dalam tu. Kan kita kadang dapat tuala kecil, muslimat dirahmati Allah, bila kenduri kahwin kan, kita kata apa bungkus gula-gula dalam tuala kecil ni kan. Rumah besar kaya kan, main bagi tuala kecil kat orang. Pandang yang baik, yang positifnya kat mana. Buka gula-gula tu makan, simpan. Kok yang tuala kecil tu sangkut dalam bilik air. Untuk apa? Setiap kali kita masuk dalam bilik air nak qada hajat, letak tinggi atas kepala kita ni. Sunnah. Selama ni kita tak buat, Masya Allah, sunnah. Ni teringat, petang ni teringat, tapi lupa nak letak tuala kecil dalam bilik air kan. Tapi teringat, Allah lupa lagi, asyik lupa. Benda kecil selalu kita lupa muslimat. Maka bila lupa tapi teringat tu, apa yang kita boleh letak? Angkat gayung letak atas kepala. Pasal apa angkat gayung letak atas kepala? Buruk benar Tuhan, mujur aku seorang-seorang ni, tak ada siapa nampak. Kalau ada orang nampak hok jenis bilik air ada cermin depan tu, buruk benar gayung atas kepala. Lepas ni keluar je aku akan ambil tuala kecil ni, gantung dalam bilik air supaya tak
lupa dah. Sebab buruk benar rupa kita bergayung atas kepala tadi. Muslimat kecil tapi masya-Allah kita niat nak ikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kita mulakan dengan yang kecil, insya-Allah tak berat untuk melakukan yang besar. Kita bila dengar majlis ilmu, tahu satu benda yang besar tu, malam ni saya nak buat ustazah. Balik ni saya nak jadi manusia yang paling sabar. Tak nak dah jadi manusia yang sikit-sikit hilang sabar, sikit-sikit hilang sabar. Okey, kan ini bagus orang datang majlis ilmu, dapat ilmu terus buat, dapat ilmu terus buat. Masuk je dalam kereta buka handphone. Ibu-ibu tadi kan, ayah kan dia keluar tak tahu siapa entah ambil ayah depan rumah orang perempuan. Ni aku nak marah ni, baru baca WhatsApp belum sampai rumah lagi muslimat. Sebab kita plan nak buat satu yang besar tapi selalunya gagal. Meh kita mulakan dengan yang kecil. Syarat dia adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Penang faham ke baru dua perkara ni? Okey, pertama tadi hubungan kita dengan Quran, yang kedua akhlak, masya-Allah. Yang ketiga, muslimat dirahmati Allah, jom kita jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam hal membayar. Membayar apa ni? Sudah pasti kalau kita berhutang, membayar hutang. Muslimat dirahmati Allah, ada ramai orang yang punya masalah berhutang tapi sengaja tak mau bayar. Ini orang yang tak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita diuji Allah, memang kita perlu berhutang. Di Malaysia contoh, orang Penang ustazah tak tahulah, beli rumah hutang, muslimat dirahmati Allah, beli kereta hutang. Kadang rumah kereta memang kenapa kita mampu nak membayar hutang tu sebab kita ada gaji, tiap-tiap hujung bulan kita selesaikan. Tapi kadang kita diuji Allah, anak berderet-deret sakit, masuk hospital, tayar kereta pancit, kita terpaksa jumpa dengan kawan kita nak pinjam duit RM500, aku janji hujung bulan ni aku bayar. Muslimat, kenapa kita berjanji untuk bayar hujung bulan ni kalau kita tak mampu? Janji itu ditulis oleh malaikat Allah. Sebab itu jangan sengaja tidak mau membayar hutang. Kamu rasa kamu ada hutang, muslimat dirahmati Allah, kerja keras, berusaha sungguh-sungguh macam mana kita nak selesaikan hutang-hutang kita. Walaupun sedikit, sebelum tarikh mati kita. Bertemu dengan orang yang kita hutangi. Kak, kan saya janji nak bayar hujung bulan 10. Ternyata sekarang ni hujung bulan 10 dah. Anak saya pula tak sihat kan. Pergi hospital ni tak baik, hospital ni tak baik. Hampir habis gaji saya. Saya tak mampu bayar hutang hujung bulan ni. Saya minta tangguh lagi sekali kak. Itu minta muslimat, minta datang kepada dia sebab kita nak memungkiri janji bukan dengan sengaja. Lalu muslimat dirahmati Allah, kita sebut, ya Allah Tuhan, gandakanlah rezekiku bulan depan untuk bayar hutang. Cari apa saja usaha yang boleh kita membayar hutang. Tetapi kalau sampai mati, Allah tahu tak kamu sengaja tak nak bayar hutang. Muslimat, ada ramai orang yang dihutangi oleh saudara mara, adik-beradik, jiran tetangga datang bertemu ustazah. Masalahnya ustazah, dia tu sengaja tak nak bayar hutang. Mana akak tahu dia sengaja? Tu tengok kat Facebook dia ustazah, pergi London, balik beg beranak-anak pula. Tu kadang-kadang dia zaman Facebook ni muslimat dirahmati Allah, kalau orang sudah benci, sakit hati, dia godam segala, ambil tahu segala dalam tu saja. Padahal kita tak tahu, mungkin dia pergi tu free of charge kan, bos belanja dan sebagainya. Jadi jangan kita zon, ada sangka-sangka di dalam bertemu dengan dia. Ke kau lupa kau dah hutang duit akak RM500 ni? Sebab menjadi tanggungjawab kita yang memberi hutang juga untuk memberi ingat kepada orang yang berhutang. Takut kau terlupa sebab pergi London baru ni, beli pula barang macam-macam, agih dekat office, takkan tak ada duit kot. Akak nak daripada RM500 tu luak RM50 sebulan pun jadilah. Kita kena terus terang dengan dia muslimat. Sebab memang ada jenis manusia asal berhutang lupa, asal berhutang lupa. Jadi tanggungjawab kita juga untuk ingatkan. Muslimat dirahmati Allah, seandainya ada hamba Allah ini yang sengaja mati dengan tak mau membayar hutang, apa jaminan Allah? Sebab itu bila kita ada ilmu ni, hidup kita lapang, tenang muslimat. Apa jaminan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sengaja tidak membayar hutang, nanti di mahsyar Allah lambat persoalan dia di hadapan Allah. Dia tunggu, punya tunggu, orang masuk syurga belaka dah. Dia duk rasa aku dulu banyak juga amal soleh, tapi kenapa Allah tak jemput lagi masuk dalam syurga? Kata Allah muslimat, sebab ada sengaja dia tak mau membayar hutang. Sekarang kamu cari orang yang kamu hutangi dulu, bayar hutang dengan dia.
Kita boleh jawab depan Allah, kat mana aku nak cari ya Allah, dan dengan apa aku nak bayar. Harta benda semua tak ada dah. Duit kita tak bawa mati muslimat dirahmati Allah, tak boleh bayar. Maka Allah suruh kita bayar dengan apa muslimat? Amal soleh yang dicatatkan sebagai pahala untuk kamu, pindahkan kepada orang tu. Wa na'udzubillah. Dah dari pindahkan, maka zero lah kita muslimat dirahmati Allah. Kata si fulan tak terbayar lagi hutang dia, memang sengaja hidup tak mau membayar hutang. Lalu Allah suruh ambil dosa-dosa orang yang dihutangi itu, pindahkan kepada si fulan. Muslimat, kita baca ni dalam Ustazah di Masjid Ar-Ridwan setiap bulan 2 kali, Sabtu kedua dan ketiga, Hulu Kelang, sebut tentang wasiat Imam Bukhari, muslimat dirahmati Allah. Menggigil tubuh. Ini Nabi cakap ni ya Allah. Boleh hapus segala amalan kita, muflis kita di akhirat, kerana semata-mata atas dunia ni kita berhutang sengaja tak mau bayar. Maka bayangkan muslimat, orang yang berhutang akan bekerja keras, minta menangis dengan Allah, aku ada hutang ya Allah, aku nak bayar sebelum mati, tolong gandakan rezekiku ya Allah, berkati setiap pekerjaanku ya Allah. Kalau sungguh-sungguh nak bayar hutang, Allah buka jalan untuk peluang-peluang rezeki muslimat. Tapi kalau sengaja kamu memang ada niat tak mau bayar, sebab tu buat bisnes ni tak jadi, buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Sebab apa? Memang ada niat tak nak bayar. Alah, hutang duit abang sendiri, takkanlah dia berkira. Allah hutang duit best friend, dia pun kaya tak pernah minta. Ustazah, Allah kata mu berhutang, kamu janji nak bayar, Allah tak kisah dah orang yang kamu hutangi tu minta ke tidak. Lebih dahsyat hutang duit mak sendiri. Takkanlah mak tak ampunkan Ustazah, hutang duit mak, mak pun ada duit pencen tiap-tiap bulan. Ni muslimat, kadang tolong muhasabah, kenapa kita bekerja bagai nak rak tapi tak mampu bayar hutang. Sebab kamu sengaja mencari rezeki, tetapi rezeki Allah ni kamu salah gunakan. Ada hutang sengaja tak mau bayar. Dan wahai orang yang dihutangi, kita dapat ilmu pada hari ni, kita jadi tenang, lapang dengan janji Allah yang tadi. Betul tak? Kita dah minta Ustazah kan, daripada putus silaturahim, saya pun buat diam lah. Dia bukan tak tahu, tiap-tiap bulan saya hantar WhatsApp ingatkan, tapi dia masih tak nak bayar Ustazah kan. Jadi apa yang menjadi kelapangan Kak, kita daripada putus silaturahim, mudah-mudahan amal kita banyak mana sangat yang diterima Allah. Kalau dia tak mau bayar sampai ke mati, insya-Allah tadi itulah jaminan Allah ketika kita berdiri di mahsyar Allah muslimat. Sebab itu masya-Allah, ilmu ni akan mengubah manusia daripada tak baik kepada yang lebih baik, sama ada kita orang yang berhutang ataupun orang yang memberi hutang. Faham muslimat? Ada 3 perkara kita nak sebutkan. Kita di masjid ni sekarang ada jenazah muslimat, okay? Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosanya dengan Allahumma ghfir lahu warhamhu sebut. Nanti kalau kita diminta untuk berhenti solat jenazah, okay, tolong maklumkan kepada saya, takut Ustazah terlupa. Awal tadi mereka dah maklum. Di utara ni saya pergilah Sungai Petani, Yan mana ke, selalu macam tu. Kadang tengah bagi kuliah, muslimat dirahmati Allah, stop sekejap solat jenazah. Yang ada wuduk yang lengkap, muslimat dirahmati Allah, tolong. Ustazah baru balik ziarah Jabal Uhud, selalu sebut dengan jemaah, tolong. Nabi sebut siapa yang daripada dengar kematian sampai uruskan ke perkuburan, dia akan mendapat 2 qirat. Tapi kalau tak sempat semua tu kan, daripada mula dengar kematian sampai nak hantar ke perkuburan, khususnya orang lelaki lah, tak mampu muslimat kita dengan macam-macam urusan, tolong pastikan kita sempat solat jenazah. Solat jenazah hanya 4 kali takbir, mudah, ringkas sangat kan. Tadi bila orang kata boleh ke Ustazah, boleh. Solat jenazah bukan sampai 10 minit pun, sekejap saja kan. Sebab apa muslimat, kata Nabi, kamu akan dapat 1 qirat. Sahabat tanya, qirat tu benda ya Rasulullah? Dari hujung sana sampai hujung sana. Nabi tunjuk apa tu muslimat? Tunjuk Jabal Uhud. Subhanallah, besar pahala orang solat jenazah ni. Lagi-lagi kalau buat di masjid muslimat. Kerana apa? Di masjid ada ruang anisa, kita tak kacau orang lelaki. Tapi kalau buat di hall rumah yang sempit, bagilah orang lelaki, kawan-kawan, keluarga dia buat. Kita dah belajar ni, orang perempuan risau juga Ustazah kan. Tepi sikit Pak Imam, saya nak
duduk tepi ni. Pasal apa pula? Saya nak buat solat jenazah. Ramai orang lelaki, kamu seorang je perempuan ni. Kita kena jaga adab. Kalau di masjid memang ada ruang muslimin, ada ruang muslimat, jaga. Sebab tu orang perempuan muslimat datang ke masjid, nombor 1 cek. Aku ni kalau pergi masjid boleh mengundang fitnah ke? Boleh jaga adab ke? InsyaAllah ruang masjid yang luas macam ni tak ada masalah apa-apa. Dapat 1 qirat. Siapa nak bagi? Sebesar Jabal Uhud pahala. Itu kalau kita dengar kematian, tak payah sibuk tanya mati kerana apa, tinggal anak berapa orang, sakit apa. Tanya diri, sempat tak kita solat jenazah sama-sama? Tu muslimat. Rugi kalau kita tak buat. Okey, sekarang kita pergi terus kepada yang keempat, muslimat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairukum li ahli. Siapa kamu yang terbaik, yang paling baik dengan isterinya? Masya Allah. Kalau kuliah muslimat mana-mana ramai makcik-makcik, ustazah ulang balik ustazah. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik dengan isterinya. Ada fi riwayatin, dalam hadis lain dimaksudkan yang paling baik kepada ahli keluarganya. Ini makcik-makcik suka ulang balik, ustazah acik nak record ni. Pasal apa nak record cik? Nak bagi suami acik dengar. Kalau saya yang cakap dia memang tak dengar. Kalau suara ustazah insya-Allah dia dengar. Ulang sekali lagi. Ini ustazah ulanglah. Yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik terhadap isterinya, atau yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Muslimat dirahmati Allah, ustazah pernah kongsikan, siapakah orang lelaki yang soleh, yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya ada syurga. Kadang-kadang muslimat, lelaki soleh ini sukar untuk masuk ke dalam syurga apabila dia tidak berjaya menjadikan isteri atau pasangannya sebagai isteri yang solehah. Faham tak maksud? Seorang lelaki soleh, amalannya kepada Allah Masya Allah, tetapi isteri keluar rumah tak tutup aurat, tak berani tegur. Ustazah tak berani, mak bapak dia dulu pun tak tegur. Kahwin dengan kita, kita tegur, mau dia left group terus. Ustazah takut saya kan. Tak berani tegur muslimat. Isteri tak solat, tak berani tegur kan. Sebab sekali hari tu tegur ustazah, periuk sampai kat kepala, takut saya. Jadi tak tegur dah. Muslimat dirahmati Allah, kesian orang macam ni. Kerana apa? Walaupun dia kekal dengan amal soleh, khawatir wahai lelaki soleh kamu tak dijemput Allah ke syurga. Ini meremang bulu roma nak sebut. Tapi wahai wanita yang solehah, walaupun kamu bersuamikan toleh, insya-Allah kamu boleh ke syurga, bahkan membawa suami kamu juga ke syurga. Ni orang lelaki menyampah kalau ustazah yang bagi ceramah ni muslimat. Betul ke ustazah tu? Sebab apa muslimat? Orang lelaki Masya Allah, ustazah selalu dalam doa minta begini, wahai Allah ampunkan dosa-dosa suamiku wahai Allah kan. Kita minta orang perempuan, ampunkan dosa-dosa suamiku wahai Allah, kasihani suami kami yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab. Bila sebut pelbagai tanggungjawab tu apa muslimat? Dia nanti mati bukan ditanya tentang dirinya saja, tentang anak perempuannya, adik-beradik perempuannya, tentang hubungannya walaupun dah kahwin, macam mana hubungan dia dengan ibunya. Banyak tak tanggungjawab dia muslimat? Orang perempuan hanya taat Allah, taat Rasul, taat suami. Kita kadang-kadang nak ziarah mak kita pun dihalang oleh suami. Ini ada kes muslimat. Menangislah dia, ya Allah aku nak ziarah ibu tapi suami tak bagi ya Allah. Ni ada ramai. Aku nak pergi majlis ilmu tapi suami tak bagi ya Allah. Tapi kalau seorang lelaki muslimat, kenapa tak tegur adik-beradik perempuan? Kenapa tak tegur anak perempuan? Ni kita minta pelbagai tanggungjawab terpikul di atas bahunya. Kasihani suamiku wahai Allah. Engkau beri mereka petunjuk, hidayah dan taufiqmu agar mampu mereka memimpin tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurgamu. Mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api nerakamu. Minta dengan Allah muslimat. Sebab seorang lelaki yang soleh hanya soleh dari segi individu dirinya sendiri muslimat, lambat dia dah selangkah nak masuk ke dalam syurga, Allah tarik. Kenapa Allah tarik? Isteri dulu kamu sengaja tak tegur. Lain kalau memang dia dah tegur tapi dia direzekikan oleh Allah muslimat, memang isteri yang tidak diberi petunjuk oleh Allah. Setiap kali nampak kecacatan isteri ditegur, tapi dia tak mau. Macam kita ibu-ibu ramai mengadu pada ustazah, 4 orang
anak saya ustazah, 3 orang alhamdulillah solat tak payah suruh dah. Tapi seorang ni ustazah, saya takut saya mati dicampak dalam neraka sebab anak saya seorang tak solat. Ibu, jangan streskan kehidupan sampai macam tu sekali. Akhirnya dengan kamu tidak menyembah Allah. Saya pun fikir buat apa saya sembahyang tunggang-tunggi, anak saya seorang tu tak sembahyang ustazah, nanti saya neraka juga. Kamu ke Tuhan muslimat? Allah suruh kita sampaikan. Ajak bagi tahu. Semua ini ada ibadah di sisi Allah. Soal dia buat ataupun tidak, itu kan pilihan Allah muslimat. Dan suami yang takut tak nak menegur isterinya, ini pun akan dipersoalkan di hadapan Allah. Tapi kalau suami selalu bising, ingatkan macam ibu ingatkan anak, muslimat, kita ada alasan di hadapan Allah. Doa sudah ya Allah, air mata sudah jatuh banyak ya Allah, tapi anakku sampai ke mati dia tak tunaikan solat ya Allah. Allah Maha mengetahui muslimat. Sedangkan Nabi terduduk, atuknya sendiri, pak penakannya sendiri, tidak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan Rasulullah tak menangis, tapi kata Allah yang nak memberi hidayah adalah aku. Yang disoal oleh Allah tadi adalah yang suami memang buat diam, takut nak tegur. Ibu yang memang buat diam, takut nak tegur. Muslimat dirahmati Allah. Kalau kita sudah tegur, sudah mengajak, tapi dia tidak berbuat, kita serahkan kepada Allah. Ini maksud ustazah. Justru muslimat dirahmati Allah, ajak lagi kepada kebaikan, ajak lagi kepada kebaikan. Kenapa Nabi sebutkan? Sebab ada seorang wanita yang solehah, bila dia bersuami, tengok-tengok 6 bulan dah kahwin dengan suami tu. Abang, mak kat kampung kan tak sihat, 6 bulan dah ni abang tak balik jenguk, telefon pun jarang-jarang. Jom abang kita balik kampung mak abang, kita tengok, kita bawa hadiah, oleh-oleh sikit, gembirakan mak. Tak payahlah, mak kan ada adik kat kampung tu, kita dah hantar duit tiap-tiap bulan, cukup lah. Wanita yang solehah kan kata, bang, duit bukan segalanya. Mak mungkin rindu nak cium abang, mak mungkin rindu nak disalami oleh abang, jom kita balik kampung. Kita kan tak cukup duit ni, tak apa bang, kan kita bersusah payah untuk mak, pasti Allah redha pada kita. Muslimat, ini wanita solehah. Dia tahu macam mana abang nak masuk syurga kalau abang membelakangkan mak abang. Pintu syurga abang bukan pada saya, tapi pintu syurga abang pada mak. Maka muslimat, kita pujuk suami kita untuk menjadi anak yang baik kepada ibunya. Walaupun sekarang sudah ada wanita nombor 2 yang dia kasih, itulah kita sebagai isteri. Sebelum dia kenal kita kan dia punya ibu dulu muslimat. Ingat, Allah akan tanya dia walaupun dia sudah berkahwin 1, 2, 3, 4, wanita nombor 1 yang patut kamu hormati, kasihi adalah ibu kamu. Ini wanita solehah. Jangan syok sangat kalau suami kita duk kerja balik kampung kita, bagi duit kat mak kita, jangan syok sangat. Yes kan, berjaya dah queen control kita, jangan syok. Sebab Allah nak tanya kita, muslimat dirahmati Allah. Baik. Muslimat dirahmati Allah, kita pada perkara keempat. Ustazah tengah cerita wanita solehah tadi, nanti kita sambung sikit. InsyaAllah kita nak melakukan solat jenazah. Okay, banyak-banyakkan. Okay, kita tambah ilmu sikit. Kalau jenazah lelaki, banyakkan doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. InsyaAllah muslimat dirahmati Allah, kita sambung sekejap lagi. Terima kasih banyak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat menyambung. Muslimat dirahmati Allah, ustazah dekat mana tadi? Nak test ni. Wanita solehah pada yang keempat. Okay, baik, kita tengok yang terbaik di kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya ataupun kepada isterinya. Maka ustazah nak minta tadi, muslimat dirahmati Allah, fikirkan, lelaki yang soleh belum tentu masuk ke dalam syurga Allah tanpa menjadikan pasangan hidupnya, isterinya, seluruh perempuan yang di sekelilingnya turut menjadi solehah. Tetapi wanita solehah, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah mampu untuk menolak dirinya dan mengajak pasangannya insya-Allah ke syurga Allah. Satu, saya ingatkan tadi tentang kita tahu berkahwin dengan suami kita, tanggungjawab nombor satunya adalah tetap ibunya walaupun telah mengahwini kita. Kerana kata Allah, redha Allah terletak kepada redha kedua ibu dan ayah. Okey.
Kebiasaan juga datang kepada ustazah muslimat dirahmati Allah, tidak dinafkahi oleh pasangan hidupnya. Maka wanita solehah bukan dengan cakap yang menambah sakit hati kepada pasangan. Kita sebut, kenapa kita ingatkan, betul abang, saya juga wanita yang bekerja, tak perlu meminta-minta kepada abang, tapi kesian takut bila abang mati nanti selangkah dah nak masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala tarik tak jadi ke syurga. Kerana apa? Sebab masa hidup abang tidak menafkahi keluarga. Muslimat dirahmati Allah, lelaki yang tidak menafkahi isterinya, lelaki yang tidak menafkahi anak-anaknya, walau tinggi mana amal solehnya, tidak ada syurga untuknya. Itu sebab wanita solehah akan mengingatkan dengan iman dan ilmu. Maka kenapa kita minta 5,000 abang gaji, 1,000 abang gaji, bagi saya RM50 pun itu dikira nafkah. Kadang muslimat dirahmati Allah, sebab dah terbiasa daripada awal perkahwinan, tak apalah abang, bil semua saya bayar, anak-anak punya tuition saya bayar. Kita belum penat muslimat. Lepas 11 tahun, lepas 12 tahun, mulalah kita merungut. Kita dah mula penat. Sebab itu kalau Allah kata itu tanggungjawab mereka, biarkan mereka melaksanakan tanggungjawab. Yang isteri diberi izin kerja sebenarnya adalah untuk sekadar membantu, top up mana-mana yang kurang. Kalau kita yang menafkahi keseluruhan, mulanya kita macam seronok, tapi akhirnya kita yang penat. Saat kita penat, baru kita nak mengingatkan beliau tentang nafkah. Mereka telah menyalurkan rezeki yang Allah bagi kepada mereka tu jalan-jalan yang salah. Ini sebab kadang duit gaji ada, tapi belanja kawan sepekerjaan lebih banyak daripada belanja isteri sendiri. Di mana punca silap muslimat? Sebab kita tidak menyemarakkan rumah tangga kita tu dengan ilmu dan iman. Justru ingatkan suami kita, ingatkan pasangan kita. Sebab suami itu yang bersama-sama dengan kita tidur sebantal untuk kita mengajak, insya-Allah nanti, yakin tak orang yang duduk dalam syurga Allah pasti akan berada di atas pelaminan yang indah. Kita hantar dunia ni, kata ustazah, makcik ni kahwin 2 kali. Dulu kahwin 13 tahun dengan suami tu, meninggal suami. Lepas tu sekarang ni baru 3 tahun meninggal pula. Nanti acik dalam syurga duduk dengan suami pertama ke suami kedua? Tu soalan. Ustazah tak boleh nak jawab muslimat kan. Macam confirm je acik ni duduk dalam syurga. Kan kalau dah confirm jadi ahli syurga, baru boleh tanya nanti saya ni dengan pasangan saya suami pertama ke suami kedua. Lah kita tak jawab, dia jawab sendiri. Tapi acik rasa dengan suami kedua ke ustazah? Pasal apa pula cik? Pasal yang 13 tahun kahwin dulu tu sekali tak pernah bawa acik pergi masjid. Yang kahwin 3 tahun ni Masya Allah, daripada mula kahwin ustazah bawa pergi masjid, ajar makcik macam-macam hal agama. Insya Allah lah nanti pasangan acik dalam syurga dengan suami kedua. Masalahnya acik ni confirm syurga ke tidak? Itu sebab kita jangan sibuk dengan orang lain. Suami saya tak baik lagi, anak saya tak baik lagi. Mu dah jadi orang baik ke belum? Sebab bila kita jadi orang baik, insya Allah ada syurga untuk kita. Siapa pasangannya serah pada Allah muslimat. Mungkin bukan suami kita di dunia, Allah akan takdirkan. Sebab itu ada wanita yang diuji Allah sampai meninggal dunia tak dapat jodoh. Kan ada tak dia tidak berdoa? Berdoa, berusaha tak usaha. Tapi kalau itu takdir hidupnya, yakin tetap jadi wanita salihah. Nanti Allah akan letakkan satu pasangan di dalam syurga sebab kesabaran yang Allah beri ujian kepada dia muslimat. Ini kita sibuk nanti syurga dengan siapa duduk, pastikan diri sendiri dulu syurga. Okay? Jadi selesai yang keempat, kita terus pergi kepada yang kelima muslimat dirahmati Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ustazah nak kongsi ada banyak dalam keterbatasan masa. Saya bagi satu contoh muslimat. Satu contoh macam mana nak jadi manusia paling bermanfaat kepada orang lain. Okay? Nak bagi contoh lain terlalu panjang cerita. Tadi di dalam ustazah sembang dengan beberapa muslimat. Ustazah datang dengan siapa? Datang dengan suami kan. Alhamdulillah bila hantar ustazah pergi ceramah ni, ada je lah kerja dia, jumpa kawan tu, jumpa kawan ni. Sebelum tadi ustazah 8.40 dah ada depan masjid dah, tapi orang tak perasan. Sahabat dari Perlis datang nak hantar dokumen. Ustazah baru balik umrah bulan 10 sampai 22 hari bulan hari tu. Tapi ustazah akan pergi lagi trip bulan 12, jadi ada dokumen
semua ni nak diserahkan sebagainya. Senang je ustazah, seminggu kat sana, seminggu kat sini. Sebab ustazah 16 tahun dah berdua-duaan dengan Ustaz Azwan, suami ustazah. Allah tak izinkan lagi untuk beramai-ramaian. Faham tak muslimat kan? Jadi anak yatim abang ustazah yang meninggal muda hari tu 2 orang, alhamdulillah berada dalam peliharaan ustazah sampailah sekarang ni muslimat. Kemudian alhamdulillah ada anak-anak tahfiz di Kertih, Terengganu, sebab rumah tu orang wakafkan. Jadi ada banyak kerja-kerja dengan niat apa sahaja yang Allah bagi tanggungjawab pada kita, mudah-mudahan raih apa yang kata Nabi, jadilah manusia paling bermanfaat pada orang lain. Dalam banyak bawa jemaah ke Baitullah muslimat kan, ada satu yang direzekikan Allah, seorang datin jumpa ustazah bagi duit RM7,000. Ustazah tolong bawa siapa je di mata ustazah yang belum pernah pergi Mekah kan, sebab tahun ni saya kurang sihat sikit, saya tak pergilah ustazah, ni duit 7,000. Saya bawa seorang pakcik muslimat pergi ibadah masjid, tak balik-balik. Pakcik baliklah makan, pakcik rehatlah kat hotel. Tak boleh ustazah, bila orang sembahyang 2 rakaat, biar pakcik buat 4 rakaat. Orang duduk 2 jam, biar pakcik duduk 4 jam. Pasal apa? Pakcik sampai sini ni bukan dengan duit pakcik sendiri. Mudah-mudahan pahala sampai kepada orang yang menjadi asbab. Kita meremang bulu roma ni. Cakap, ya Allah bang, bila kita nak kaya macam orang tu kan, orang tu duduk goyang kaki kat Malaysia boleh dapat pahala hadiah 100,000 kan gandaan setiap kali dia solat. Cemburunya saya bila kita nak kaya. Tapi almarhum Tuan Guru Harundin, nasihat dia apa muslimat pada kita? Bersedekahlah hingga kaya, jangan tunggu kaya baru nak bersedekah. Kita pegang kata-kata ni. Balik daripada program itu muslimat, saya seru semua jemaah saya bila pergi kuliah kan, nak tak? April 2015. Masa tu bulan 4 hari jadi ustazah. Saya sebut Nabi kalau dia bersyukur, dia gembira, dia tak sibuk tunggu hadiah daripada orang lain. Dia sibuk nak memberi hadiah, sibuk nak berkongsi rezeki. Cuba kita jadi manusia macam ni kan. Nak tak bersama dengan saya, setiap hari kita kumpul RM1, sebulan kita dapat RM30. Yang tak boleh jumpa ustazah di kelas-kelas, kita bank in duit. Untuk apa ustazah? Kan kalau ustazah dapat 200 penyertaan, darab RM30, sehari RM1 tu, ustazah dah dapat RM6,000 sebulan. Jom kita bawa seorang, setiap kali ustaz ke Mekah bawa jemaah, kita bawa seorang ke Baitullah. Boleh ke ustazah? Insya-Allah. Sebab Nabi kata sikit tapi istiqamah, amalan paling dicintai Nabi. Muslimat, saya hanya ada azam ketika itu. Yakin kata Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Hanya buat, serah pada Allah. Sekarang 3 tahun. Yang saya balik bulan 10 hari tu, kami berjaya bawa 24 orang sekaligus terbang FOC. Siapa mereka yang ditaja ini? Golongan warga emas, fakir miskin. Ustazah pergi ceramah di sebelah Kedah ni lah paling ramai. Okay, jadi saya tanya pengerusi masjid, ada tak siap ke imam ahli karyah yang rajin datang masjid tapi tak pernah pergi Mekah dalam usia warga emas? Oh ada ustazah. Ni saya nak jumpa dia sekejap lagi, boleh nak sembang-sembang. Sebab muslimat, memang mereka orang kurang mampu untuk pergi dengan duit sendiri. Dan percaya tak, dalam tempoh 3 tahun lebih ini kami telah bawa 150 orang ke Baitullah FOC. Saya kata macam mimpi. Kita tak kaya lagi muslimat, tapi dengan sikit tapi istiqamah, azam nak jadi manusia paling bermanfaat kepada orang lain. Bila mereka datang, ustazah terima kasih. Jangan terima kasih kat ustazah. Ustazah jambatan saja. Ni terima kasih pada ramai orang yang jadi penyumbang. Di kalangan penyumbang ni pun ada orang tak pernah pergi Mekah lagi, tapi sebab mereka ingin menjadi manusia paling bermanfaat kepada orang lain. Silalah jemaah Masjid Abdullah Fahim tiru apa sahaja kebaikan. Maksud kalau kita dengar seorang anak ahli karyah nak pergi Mesir sambung belajar, rupa-rupanya maknya bukan mampu sangat nak beli tiket, nak bagi belanja tiap-tiap bulan. Kita kumpul duit sehari RM1 masuk dalam tabung. Tiap bulan berapa yang kita kumpul, dapat kumpul RM300, kita pergi hantar masuk dalam akaun dia. Kurang-kurang dia balik belajar, sampaikan 1 alif kepada masyarakat, kita juga akan mendapat saham akhirat. Muslimat, jadilah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kita hidup takkan rugi, kita mati nanti kita terkejut Allah bentangkan kapet kemuliaan. Dari mana amal soleh aku ya Allah yang boleh masuk syurga tanpa hisab? Sebab muslimat, orang ni menjadi saksi. Aku dulu dapat sambung belajar hasil kerjasama orang kampung. Aku dulu dapat duduk rumah anak yatim hasil orang menabung sikit-sikit ni. Mungkin muslimat, itu amal yang kata Nabi bila mengajar Fatimah Az-Zahra, doalah
kamu dengan Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, nanti bila tiba hari hisab, permudahkanlah hitungan amalku. Itu sebab ada orang dimasukkan syurga tanpa hisab. Kalau harap kita punya solat muslimat, tak ramai orang masuk syurga dengan solat. Kalau harap kita punya puasa, tak ramai orang masuk syurga dengan puasa. Ikut apa yang Nabi SAW pesankan. Ustazah dah rasa keseronokan dia. Belum jadi orang kaya, tapi melebihi macam orang kaya muslimat. Perasaan tu bukan untuk diujub, ditakaburkan, tapi betul lah yang kata Nabi, biar sikit tapi istiqamah. Datin yang bagi 7,000 tu muslimat, saya yakin dia orang baik, dia bagi lagi rezeki dia kepada agihan-agihan lain. Tapi baru seorang itulah dia bawa pergi Mekah. Kan? Adakah dia tak baik? Dia baik, tapi sebab dia seorang-seorang, dia tak mampu dalam 3 tahun bawa 150 orang. Faham muslimat? Jom kita nak buat baik berjemaah, ajak ramai-ramai. Hok yang seorang-seorang ni hubungan kita dengan Allah. Yang ramai-ramai kita mengajak kepada kebaikan-kebaikan muslimat, untuk kita memberi manfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. Okey, itu yang ke-4 ke-5. 5. Baik, kita ambil satu lagi muslimat dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Kita duk sebut sama macam sahabat. Sahabat bertanya, lisan yang jujur kami faham ya Rasulullah, maka apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Maksud Ustazah sebut tadi, kita dah apa benda hati yang mahmum? Sahabat pun tanya pada Rasulullah muslimat. Baginda bersabda, orang yang memiliki hati yang bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad. Itu maksud hati yang mahmum. Poin nombor 1, hidup muslimat jangan ada hasad dengki. Bila hidup ada hasad dengki, muslimat dirahmati Allah, kamu tidak akan dapat membuka pintu syurga Allah. Kat mana dapat? Nabi SAW pernah bercerita kepada sahabat, kejap lagi ni ada orang masuk, lelaki tu dijamin syurga. Kita kalau dengar macam tu agaknya macam mana? Hai Ustazah Muzayyanah, hari tu dengar Rasulullah sebut kamu ni dijamin syurga. Agak-agak Ustazah Muzayyanah buat apa hari ni muslimat? Dia solat dah agaknya. Dia buat baik dah kan? Ustazah kenapa tak pergi sembahyang, tak pergi ceramah dah? Buat apa? Nabi kata aku ni nama dalam syurga dah. Kita tak pergi dah buat kebaikan. Sahabat Nabi lagi disebut oleh Rasulullah dia akan masuk dalam syurga muslimat, lagi gigih. Bilal bin Rabah, kenapa dia disebut namanya dalam syurga? Masya Allah, hanya kerana istiqamah. Lepas saja berwuduk, buat solat sunat 2 rakaat. Wuduk, solat sunat 2 rakaat. Suara dia tak sedap mana pun bila mengumandangkan azan. Tapi muslimat sebab istiqamah, keikhlasan dia. Betul lah ramai orang datang bertemu Ustazah. Ustazah, nak hijrah ni bukannya susah sangat. Daripada dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Memang cabaran ada, tapi kita nak, kita buat je lah. Nak hijrah tak susah sangat. Yang susah apa muslimat? Nak istiqamah. Betul tak muslimat? Nak istiqamah cukup payah. Sebab tu istiqamah ni tak mungkin kita mampu seorang-seorang. Kena berjamaah muslimat. Kenapa kita duduk dalam WhatsApp group tu dan kita bagi tolong, kalau dalam WhatsApp group masjid ni kita hanya share benda yang mengajak kita kepada kebaikan, iklan-iklan masjid, kuliah itu kuliah ni, tak payahlah kita masuk video yang merepek-repek, orang tak sempat nak tengok ni. Kerana apa muslimat? Sebab kita hanya nak mengajak. Elok kita sedang bersantai-santai terbaring, jom waktu duha dah masuk ni, jom kita solat duha. Paling kurang dalam 10 kali kita mengajak, mungkin orang terkesan dengan sekali ajakan. Subhanallah muslimat, kita tak mungkin kuat untuk istiqamah dengan seorang-seorang. Jadi Ustazah mengajak muslimat, mari kita letakkan bersih hati kita ni daripada hasad dengki. Kita baca muslimat dirahmati Allah kan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak dalam Quran, jangan ada hasad, jangan ada hasad. Orang Melayu sebut hasad dengki. Tu ada orang kata orang Melayu ni lagi dahsyat daripada orang Arab. Orang Arab hasad satu kalimah, orang Melayu hasad dengki lagi. Kan dah hasad dengki lagi. Muslimat, dalam Radio IKIM Ustazah pernah cerita 50 ciri-ciri munafik. Termasuk orang yang munafik ni ada hasad dengki dalam hati. Kita bukan nak mati di kalangan orang munafiqun, kita nak mati di kalangan orang mukminun. Munafiqun ni adalah orang yang telah pun mengaku Allah Tuhan dia. Nabi SAW Rasul dia.
kan? Bukannya orang kafir. Lalu kita nak kekal mati dalam iman, sungguh-sungguh buang hasad dengki dalam hati. Kenapa ya Allah dengki sangat dengan orang tu? Tak boleh tengok orang senang, kita yang susah. Muslimat, bila ada hati tengok orang senang, kita susah, tolong cepat-cepat istighfar. Nabi ajar juga, cepat-cepat doakan saudara yang kamu dengki itu dengan doa. Muslimat, kita dengar dia dapat nikmat, Nabi suruh kita tambahkan lagi doa. Ya Allah, Engkau tambahkan lagi nikmatnya, ya Allah, kan? Kita minta Allah tambahkan nikmat. Hari ni cerita baik anak dia, besok tambahkan lagi nikmatnya, tambahkan lagi nikmatnya. Kenapa kita disuruh doakan? Walaupun kita geram ni, tambahkan nikmatnya, ya Allah, geram kan? Sebab apa? Bila kita kerap, Masya Allah Tuhan, kita pun kata, sekarang ni doa dah jadi, Kak. Lama lagi kan anak habis belajar kat London tu, akan nak balik dah minggu depan. Alhamdulillah Ustazah, dah 4 tahun dah habis belajar. Ya Allah, Kak, seronoknya. Saya dengar cerita ni macam anak saya sendiri nak jadi doktor balik ni. Alhamdulillah, tambah seorang doktor kat taman kita ni kan, Kak. Kita kata, pasal apa aku tak jadi ketat macam dulu Sebab kesan kita sentiasa mendoakan, muslimat. Hati kita ni jangan bohong kan, sebab orang lain tak pernah nampak. Yang nampak hati kita siapa? Allah. Innallaha alimun bizatis sudur. Saya mengajak orang Penang yang datang pada hari ini, muslimat. Jom macam mana Ustazah letak dalam hati rasa takut. Tuhan, ada ramai orang nampak kita buat kebaikan, tapi adakah di sisimu itu kekal baik? Sebab malaikat tulis, pagi pergi ceramah, petang buat gotong royong, tengah hari buat ni, semua baik. Di mahsyar nanti, muslimat dirahmati Allah, na'udzubillah, kalau diheret ke neraka Allah, apa kata malaikat? Kenapa ditarik ke neraka? Aku yang tulis, aku yang jadi saksi dia buat banyak kebaikan dulu, ya Allah. Kata Allah, muslimat, malaikat hanya catat apa yang nampak pada zahir. Hati Allah yang melihat. Sebab itu, Masya Allah, hari ini jangan perasan baik dengan kita buat baik. Kita tanya hati kita, adakah di sisi Allah sudah sungguh-sungguh baik? Sebut, muslimat, ni dalam surah Waqiah pun kita jumpa, innallaha alimun bizatis sudur. Dalam Al-Mulk, muslimat, innallaha alimun bizatis sudur. Allah yang tahu apa yang ada dalam dada. Sebab itu kita akan bersihkan hati kita. Tuhan, zahir buat baik, tapi dalam keadaan begitu hati kita penuh kejahatan. Malaikat pun tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Takut terbatal segala amal soleh kita, na'udzubillah min zalik. Itu bersihkan hasad dengki. Dan betul tak kita bersetuju dengan hidup ini menjadi payah, muslimat, seandainya kita hidup ada orang yang dengki dengan kehidupan kita? Payah, muslimat. Kita duduklah di tembok yang tinggi mana pun, bila ada orang dengki, Allah, nak naik jatuh balik, nak naik jatuh balik, susahnya. Maka minta kepada Allah, jangan aku punya hasad dengki, ya Allah, dan jangan aku didatangkan dengan orang yang punya hasad dengki. Minta, muslimat. Sebab apa? Kita nak buang hasad dengki jauh lebih mudah daripada kita nak padam hasad dengki yang ada pada orang lain. Justru itu, muslimat dirahmati Allah, jangan ada hasad dengki. Kerana bila ada hasad dengki, Allah Subhanahu wa taala boleh padamkan segala amal soleh yang kita lakukan, na'udzubillah. Okay? Orang yang hadir majlis ilmu, dia dapat kekuatan. Orang kata, engkau tak tahu ke orang yang tu dapat lagi kan, anugerah tu dapat lagi rezeki ni kan? Tak apalah rezeki dia. Allah tak pernah silap memberi rezeki, muslimat, tak pernah silap. Kalau hari ni dia direzekikan bab anak, insya-Allah kita akan direzekikan bab suami. Kalau hari ni dia direzekikan bab suami yang baik, mungkin kita dapat jiran-jiran yang baik. Hari ni ibu tak usah menangisi apa yang Allah beri kepada kita. Sebab, muslimat, Allah itu akan beri apa yang terbaik mengikut kemampuan kita. Terima, sesungguhnya hati yang baik ini berlapang dada dengan semua yang Allah telah takdirkan kepada kita. InsyaAllah kan, Ustazah nak sebut semua perkara kena datang sekali lagi, tapi insyaAllah dengan 5 perkara ini kita ulang sama-sama, muslimat dirahmati Allah. Boleh tak ulang sama-sama? Nombor 1 tadi apa? Belajar Quran dan mengajarkannya. Yang kedua, akhlak yang terbaik. Yang ketiga, muslimat, apa dia?
Tu dia. Kita ingat sama ada kita yang memberi hutang duk geram, orang tak bayar-bayar lagi hutang kita ni, apa jaminan Allah lapang dada kita. Atau kita yang berhutang hari ni nak buat kerja lebih supaya apa? Jangan mati dengan sengaja tak nak bayar hutang. Yang keempat, muslimat dirahmati Allah, yang paling baik kepada isterinya atau ahli keluarganya. Masya Allah. Jadi mana ada orang kata orang perempuan tak suka bebel, tapi bebel tu dengan ilmu yang kita dapat hari ni. Abang, bukan sebab apa, sebab kalau abang tak jenguk mak abang, tak tanya khabar mak abang, macam mana nak dapat syurga? Kita memang syok dia tak balik rumah mak dia, duk balik rumah mak kita je muslimat. Tapi jangan kata yes aku dah berjaya dah. Ini rupa-rupanya orang yang gagal menjadi pasangan hidup sampai ke syurga kepada suami dia. Okay. Kemudian yang kelima, muslimat dirahmati Allah, kan, jadilah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Ini dalam hadis yang kita biasa jumpa, khairukum khairukum khairukum, yang terbaik di kalangan kamu, yang terbaik di kalangan kamu. Muslimat, siapa yang terbaik itu? Mudah-mudahan kita. Nampak macam berat, tapi kalau kita amal sikit demi sikit demi sikit. Ustazah selalu malu kalau orang kata ustazah banyaknya ilmu. La muslimat, ilmu kita je yang tahu. Aku ni sebenarnya yarfa'ullah, boleh diangkat oleh Allah atau tidak darjat bila mati nanti. Sebab kata Imam Syafi'i, apa ilmu? Yang dapat satu, amal satu. Ada orang mengajikan main, tapi orang datang jumpa ustazah, ustazah si Fulan yang selalu cantik duduk depan ustazah tu, dialah paling kuat mengumpat orang. Muslimat, na'udzubillah min zalik. Sebab nampak banyak belajar tapi tak amal akan ilmu. Ini kita paling takut. Bayangkan diheret ke dalam neraka Allah, malaikat komplain. Aku yang tengok dulu, kan? Ustazah tutup muslimat dengan cerita balik daripada Mekah. Selasa lepas ustazah pergi satu masjid. Ada seorang makcik ni dia memang suka sangat ikut ustazah pergi kat kereta. Ustazah hari ni acik goreng cekodok lebih sikit. Ana ustazah makan dalam kereta. Hari Selasa hari tu dia bukan bagi cekodok dah, dia bagi buah jambu madu besar merah muslimat. Merah cantik. Ustazah makanlah nanti kot. Ustazah tak sempat makan. Tak sempat makan sampai Zohor pergi singgah rumah mak. Kemudian mak pun kata, cantik buah jambu ni, sebiji je kau dapat. Dah orang bagi mak, terima je lah sebiji pun. Mak tak sabar-sabar belah muslimat, tengok-tengok dalam penuh dengan ulat. Kan? Jadi kita nampak apa muslimat? Quran mengajar kita macam ni lah. Orang yang cantik dari segi amal. Ustazah dulu saya tak sembahyang, sekarang alhamdulillah. Dulu tak tutup aurat, sekarang alhamdulillah. Kawan-kawan pun kata dah, oh, baguslah kau dah pakai tudung, dulu tak pakai. Tapi hati muslimat belum tentu lagi. Kan? Alhamdulillah yang baik, dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Yang dulu tak tutup aurat, sekarang tutup aurat. Tapi muslimat dirahmati Allah, hati kita, mak, kita nak marah macam mana makcik tu pun tak tahu. Macam ni lah kita kan mak, kalau cantik saja kat luar, dalam penuh dengan ulat. Macam mana kita nak bertemu Allah dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera. Qalbun, hati ni muslimat, terbentuk dengan ilmu yang ada dalam rukun iman. Betul yakin tak apa yang berlaku pada kamu tu takdir dari Allah? Takdir Allah. Ustazah bawa seorang jemaah kena potong ibu jari kaki dekat Mekah. Ustazah saya sihat, ustazah sepanjang kat Madinah sihat, ustazah tengok sendiri. Nak pergi Mekah kaki mula membengkak muslimat, tak sedar, luka sikit, orang kencing manis, kuman dah masuk dalam. Pergi hospital, doktor kata tak boleh selamat. Mujur selesai sekali umrah dengan tolak, kan? Maka digugurkan, buang ibu jari kaki di Mekah. Dia balik dengan kaki berbalut. Balik daripada airport Jeddah nak landing ke LIA, 1 jam 20 minit sebelum, seorang pakcik Indonesia jemaah umrah meninggal dalam kapal terbang. Ustaz yang bantu ketika dia nazak muslimat kata, Allah Tuhan, 1 jam lagi nak landing. Kalaulah mati ni boleh minta cepat, baik mati semalam dekat Madinah. Kalaulah mati ni boleh minta lambat, biarlah mati jumpa anak isteri dekat rumah muslimat. Tapi Allah kata sekarang, masa itulah pula oksigen dalam kapal terbang tak berfungsi, nak menjadi penyebab ajal dia dah tiba masa tu. Maka meninggal 1 jam 20 minit sebelum landing. Kalau kita ambil semua ni sebagai pengajaran, kaitkan dengan Quran dan hadis, hati kita akan tenang. Maka buat persiapan muslimat menjadi insan yang terbaik. InsyaAllah cita-cita kita untuk mati dalam husnul khatimah juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau tadi katanya ada nak tanya soalan, insya-Allah ustazah layan sikit muslimat. Jika ada, kalau tak ada ustazah nak tutup dengan doa.
Tadi saya nampak macam ada berkeping-keping kertas. Kalau malu nak lontarkan suara, boleh hantar atas meja ni. Mampu saya jawab hari ni, tak mampu saya akan hantar melalui WhatsApp. Silakan. Saya duduk depan ni, dia macam bergaung, tak dengar suara orang. Silakan. Waalaikumsalam. Okey. Okey, itu je soalan dia. Baik, orang berhutang dengan kita, kita dah halalkan, muslimat dirahmati Allah, gugur tak janji dia untuk membayar hutang tu? Jawapannya, masa kita halalkan tu, kita jumpa dia tak? Kan kita biasa, ustazah, dah 10 tahun dah dia tak bayar, ustazah, kan kita minta pun jadi putus silaturahim, tak apalah saya halalkan. Dia tahu tak muslimat? Kalau dia belum tahu, dia masih berhutang dengan kita. Maksud kalau dia datang untuk membayar, kita nak cakap sebenarnya akak halalkan lama dah, tapi hati manusia kadang rugi pula aku tak ambil tu nak, kan? Rugi pula aku tak ambil, dah halang dia nak bayar ni. Sebab tu bila kita halalkan, kita kena bagi tahu dia. Maka halal, kita tak payah nak menuntut, tak payah nak ungkit-ungkit, dia jadi sedekah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pula engkau dah niat sedekah pada dia, engkau batalkan pahala sedekah tu dengan ungkit-ungkit, kan? Kau ingat tak dulu hutang kau pun agak halalkan? Mulalah muslimat, kan kita mengungkit-ungkit. Tapi kalau dia bayar, alhamdulillah. Tak bayar, tak apalah. Maka kita berlapang dada muslimat. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah tak boleh nak menuntut pada dia sebab kita dah halalkan. Tapi orang tu, muslimat dirahmati Allah, kalau dia tak tahu, dia tetap mati macam orang menanggung hutang yang sengaja tak nak bayar. Kan kesian. Maknanya orang yang tak bagi tahu untuk menghalalkan, akak tengok engkau pun susah, agak halalkanlah. Kena bagi tahu muslimat. Sebab kita memang tahu dia bukan sengaja tak nak bayar, tapi dia memang orang susah. Jadi lapang, dia pun lapang, kita pun lapang. Tapi kalau kita tidak memberitahu kepada dia, muslimat dirahmati Allah, kita tak mengharap dah kawan tu sentiasa merasa berdosa. Itu sebab kena bagi tahu, okay? Kalau kita bagi tahu, dia kata, Allah akak halalkan hari ni pula, saya baru petang ni nak bayar, dia kata, kan? Tak apa, kalau macam tu kau bayar je lah, jangan tak bayar pula. Nampak sangat yang kita menghalalkan tu belum benar-benar dari hati yang ikhlas. Faham? Okay. Saya nak menambah sikit sebab soalan ni banyak dari Masjid Surau muslimat. Baru ni saya dah bawa seorang daripada ramai-ramai umrah tajaan tu, dia datang, ustazah saya ada RM100, saya teringat dulu saya meniaga, saya nak bayar hutang kat orang tu, sampai sekarang saya tak jumpa orang tu kat mana. Dah lah saya pergi umrah ni tajaan, saya memang bukan orang mampu, tapi ingat-ingat saya dalam banyak-banyak, ini je lah saya ada hutang dengan orang, tak bayar lagi. So macam mana ustazah? Kak macam ni, akak tetap berhutang dengan dia kalau tak jumpa waris, kalaupun dia dah meninggal. Tapi sebab akak tak tenang nak pergi Mekah selagi akak tak bayar hutang ni, selagi akak tak bayar hutang ni, akak tak tenang, akak masukkanlah dalam mana-mana tabung masjid, akak buat infak. Tapi seandainya orang tu datang tuntut RM100 ni, akak jangan kata kat dia, engkau pergi minta pengerusi masjid tu duit RM100, aku dah masuk duit dalam tabung masjid tu. Akak tetap kena bayar juga. Faham tak muslimat? Kita semata-mata berusaha jangan mati dalam keadaan sengaja tak membayar hutang. Kalau tak jumpa orang yang kita hutangi tu, usahakan infak atas nama dia, buat pengumuman, kenal tak sipulan-sipulan. Orang duk tanya, pasal apa kau duk cari orang ni? Adalah urusan aku dengan dia tak selesai lagi. Itu cari sampai tarikh sebelum kita mati. Kita tak tahu bila kita nak mati muslimat. Jangan ada sengaja tak mau membayar hutang. Okey? Baik, selagi sempat, saya takut orang masjid marah ni tentang ustazah free sikit hari ni, dan saya nak menemankan suami menziarah sahabat dia, imam Masjid Negeri Penang muslimat, baru dapat tahu semalam masuk dalam ICU. Dia kata kalau tengah hari bolehlah abang pergi ziarah. Jadi daripada tak ada buat apa, ada jemaah kalau yang nak cepat, dia janji suami ambil pukul 11 pagi ke, silakan, ustazah tak kisah, okay? Yang nak meninggalkan majlis awal. Baik, macam mana nak elakkan diri daripada riak? Ada kala bila buat sesuatu, bila dipuji terasa nak buat lagi, bila tak dipuji tak mau buat dah. Faham tak muslimat, kan? Fawailul lil musallin. Ada dalam ayat-ayat yang kerap kita baca dalam solat muslimat, adalah Allah kata celaka ke atas orang-orang yang sembahyang.
Kita dulu tak sembahyang, tiba-tiba sekarang dah jadi golongan sembahyang, musallin, tapi tiba-tiba celaka. Dalam ayat tu Allah sebut juga kalimah yuraun, orang-orang yang dia mempamerkan solatnya atau ibadah-ibadah lain tu untuk ditonton oleh orang lain. Muslimat, kalau niat kita buat sesuatu memang untuk ditonton oleh orang lain, itulah riak. Nampak tak? Sebab tu hati ni muslimat, kita tak boleh minta tolong suami. Abang, kalau saya tidur je sebelah abang rasa macam panas tu, abang tolong tegur ya, itu bukan saya demam, tu saya tengah riak tu sebenarnya. Kan? Senang muslimat. Kita tumpang kereta kawan nak pergi majlis ilmu, kau kalau rasa kereta bergegar ni bukan kereta kau rosak ni, aku tengah riak, masa tu kau tegur sikit. Kalau macam tu senang, betul tak muslimat? Ni soal hati kita, hubungan kita dengan Allah. Tuhan, kenapa aku rajin apabila dipuji? Kenapa aku rajin bila amalan aku dilihat oleh orang lain? Kenapa aku tidak rajin muslimat? Kenapa Allah cerita pasal solat tadi ada kalimah yuraun? Contoh mudah. Semua di kalangan kita muslimat boleh berfikir. Ustazah bagi contoh susah-susah kan? Siapa buat macam tu Ustazah? Contoh mudah. Kadang-kadang kita rajin buat solat qabliyah, ba'diyah ketika kita berada di masjid. Kenapa? Orang lain pakat duk sembahyang qabliyah, ba'diyah kan aku tak buat, orang kata apa? Ustazah pernah kena, Ustazah memang tak solat ba'diyah ke? Loh, suka hati je kan? Tanya depan-depan. Ustazah memang tak solat ba'diyah. Kadang muslimat dirahmati Allah, ada orang qabliyah dia buat dekat rumah, dia datang betul-betul lewat. Ada jenis yang imam memang dia kena tegur juga ni. Ustazah, ada imam kita seorang tu kan, dia datang-datang mesti terus pergi sembahyang, dia tak buat qabliyah ke? Kita tahu tak Nabi suruh buat yang sunat-sunat ni ketika kita bersendirian. Jangan tunjuk dekat khalayak muslimat. Yang fardu usahakan buat secara jamaah supaya kita nak jaga hati kita muslimat. Kenapa yang fardu jom kita solat Zuhur berjemaah dekat masjid. Allah soft banyak, kurang tak ada orang tu, besok kita pakat-pakat kempen kat taman kita ni, solat jemaah ramai-ramai. InsyaAllah nak riak apa? Sebab semua orang kena wajib. Tapi berdosanya kita dengan Allah bila kat rumah ibadah sunat seorang-seorang kita tak buat, bila dekat masjid kita boleh buat. Muslimat, cek di situ sahaja kan, Masya Allah. Sebab tu kadang-kadang ada orang alim sengaja tak buat amalan sunat di masjid. Ustazah buat, kenapa tak buat ba'diyah? Adakah kita duduk wirid, zikir, baca Quran tu bukan amalan? Amalan. Kita sunyikan diri daripada dipandang orang sebab kita kenal hati. Sama macam share cerita-cerita kat Facebook, alah ni nak riak lah ni. Kalau kamu kenal hati kamu, pantang orang komen bagus, dipuji, semua tu kita jadi kembang, tak kempis-kempis, tolong jangan share. Tapi dengan share muslimat, kita sendiri dapat kesan Tuhan tu, sebab kita selalu share pasal tutup aurat. Ada 2-3 orang dah hanya semata-mata baca status kita tu, dia boleh jadi daripada tak tutup aurat, tutup aurat. Jangan peduli dah. Sebab tu orang ustazah share macam ni, saya puji ustazah buat tak tahu je. Tak kat saya bila dah tulis tak pernah tengok pun berapa komen, berapa like, tak pernah sempat nak tengok. Bila kita kongsi niat, kita kongsi baik, Allah balas baik. Tapi kalau sibuk tengok lah orang ni tak puji pun kita, tak like pun kita, takut jadi riak muslimat. Faham tak? Itu nak jaga riak ni pada kita. Dan tolong jangan tinggal amalan kerana orang lain. Kak, sekarang lama dah tak nampak datang majlis ilmu. Itulah ustazah, Kak stop dulu sekejap. Kenapa Kak? Sebab ramai sangat orang kata Kak ni rajin sangat datang majlis ilmu. Kan orang kata apa pula Kak duk rajin sangat datang. Dia tinggalkan kerana orang, itu juga riak. Faham muslimat? Oi, payah ni ustazah. Ingat, buat kerana orang puji riak. Tinggal kerana orang tak riak lagi. Tak muslimat. Kenapa sekarang akak dah tak pakai tudung labuh sangat? Dulu kan main labuh tudung. Akak bukan apa ustazah, akak pakai tudung labuh, orang panggil akak ustazah. Tak payahlah, Allah tahu akak pakai tudung kecil pun okey jugalah. Dia tinggalkan kerana orang, itu juga riak. Faham muslimat? So hati kita buat ni kerana apa? Solat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, masuk duit dalam tabung masjid lillahi ta'ala. Kalau betul lillahi ta'ala, kenapa engkau terkesan dengan apa yang orang kata? Muslimat. Jadi hati ni kita insya-Allah hanya dengan iman dan ilmu sendiri yang boleh ubah. Orang lain sekadar BFF kita cakap,
Kak, akak ni kan kita nak bersahabat sampai ke syurga. Kalau akak nampak yang tak elok pada saya, tak payah masuk dalam grup nak tegur saya kan. Akak PM lah saya. Saya takut kak benda baik di mata kita manusia, takut tak baik di mata Allah. Ni kita minta pada sahabat-sahabat karib kita muslimat. Itulah akak rasa kau memang orang riak kot. Kan. Jadi bila kawan baik kita sebut macam tu, jangan kecil hati. Mesti ada sebab. Sebab engkau rajin bila orang puji, engkau malas bila orang keji. Tu muslimat berhati-hati. Okay, insya-Allah membantu jawapan tadi. Saya terus pergi kepada macam mana Ustazah nak urus perasaan sedih bila bos tak mau cakap dengan kita, masam muka dengan kita. Bila kita cakap dia tak respon. Allah, sedihnya. Tadi baru saya tanya soalan. Yang datang kelas Sabtu Ahad ni biasanya orang bekerja lah muslimat. Kan kalau weekdays di KL saya mengajar Isnin, Ahad, setiap hari lah ada kuliah. Jadi kalau Sabtu Ahad tu makcik-makcik yang datang weekdays ni dia tak datang dah. Ustazah nak marah ke dah? Sebab hujung minggu tu kadang anak datang rumah sebagainya. Jadi hujung minggu ni biasanya orang bekerja. Dan saya di KL setiap hari Jumaat meniti pejabat ni minggu pertama, pejabat ni minggu kedua. Jadi masalah orang kerja pejabat ni memang inilah antara soalan dia. Kan? Jadi jawapan muslimat nak urus perasaan sedih bila bos tak mau cakap dengan kita, dia lebih kurang macam riak tadi tu. Kan? Kenapa sedih ni muslimat? Dalam kitab La Tahzan, Dr. Aida Al-Qarni sebut janganlah bersedih. Kehidupan kita yang semalam muslimat kadang-kadang penuh dengan air mata. Air mata yang penuh semalam tu, pagi ni kita bangun duk menitik lagi air mata. Allah, susah nak hapus. Ustazah tak tahu betapa sedihnya saya semalam. Rupanya kata Dr. Aid Al-Qarni, hapuslah air matamu yang semalam, kerana semalam tinggal sejarah muslimat. Semalam tinggal sejarah. Ni nak cakap ni mudah, betul tak? Tapi nak amal payahnya. Isi kitab ni jom kita amal sama-sama. Ustazah Zai cakap pada diri sendiri, cakap pada muslimat yang mendengar. Kan kata Dr. Aid Al-Qarni, hapuslah air matamu yang semalam, kerana semalam tinggal sejarah. Muslimat, kita nak ulang balik cukup payah. Mungkin yang semalam tu Allah Subhanahu Wa Taala bila kita reda, Allah kata itulah sebenarnya pintu syurga terbuka luas untukmu. Hari ni Allah hidupkan. Kak, kenapa hari ni ada majlis besar kat masjid akak tak pergi? Ni saya ni Ustazah semalam kan sedih. Hari ni saya dah plan tak nak ke mana-mana. Saya nak merancang untuk hari esok saya. Kan? Dah tu akak dah solat Zuhur belum ni? Belum Ustazah, walaupun dah pukul 4 ni tak Zuhur lagi. Sedang merancang untuk esok. Muslimat, macamlah esok tu confirm milik kita. Allah suruh kita sedih macam mana, hari ni kamu mesti jadi manusia yang terbaik. Manfaatkan hari ini kamu. Inilah yang dalam genggaman kamu. Faham tak maksud? Yang semalam sudah menjadi sejarah, besok masih dalam genggaman Allah. Tak salah kamu merancang untuk esok kamu, tapi jangan stop kebaikan pada hari ini. Orang yang gagal merancang adalah orang yang merancang untuk gagal. Jadi sambil dia merancang tu, sebab orang yang hebat ni muslimat, dalam tengah bawa kereta fikir esok nak buat apa, tahun depan apa perancangan dia. Tapi hari ini dia tetap jadi manusia yang produktif. Justru kamu bekerja tu untuk siapa? Betul, bos tu jambatan bagi gaji hujung bulan, tapi bila keluar rumah niatkan untuk mencari nafkah, bantu keluarga, maka itu menjadi ibadah. Justru sebagai pekerja, apa jawatan kamu? Masa mula-mula masuk kerja dulu, bos kata apa kerja yang kamu kena buat, selesaikan yang itu. Jangan sibuk dengan bos tak suruh buat. Sebab walaupun bos tak pandang, kita tahu di sisi Allah kita tunaikan dah amanah. Kan muslimat? Kalau di sisi undang-undang dunia, bos nak kata apa lagi? Sebab saya buat kerja mengikut apa yang bos suruh dah. Tapi soal hati, bila orang benci muslimat, kita bagilah jambangan bunga pun dia tetap tidak akan menghargai. Maka hati manusia milik Allah. Minta ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Hari ini dia benci aku, tak mustahil satu hari nanti dia jatuh kasih cinta pada aku. Muslimat, hari ini orang yang berkasih sayang kerana Allah, dia tak akan ada ruginya. Sebab itu biasa dalam hidup kita ni kan, kadang-kadang Ustazah mula-mula saya pindah kat taman ni dulu, kakak sebelah ni paling benci kat saya. Sekarang BFF Ustazah. Ada orang yang dulu best friend muslimat, tapi akhirnya jadi ni musuh ketat. Kerana apa? Allah yang maha
bolak-balikkan hati. Just jadi orang baik sampai mati, insya-Allah Allah angkat kita sebagai orang baik muslimat. Insya-Allah orang macam ni kita kekal jadi baik. Bila kita mati, dia orang pertama menangis, sedih. Saya cakap dengan pekerja-pekerja yang mengaji dengan saya lah hari Jumaat di pejabat, kata nanti bila orang macam ni mati, barulah bos akan letak bunga besar jambangan atas kubur kita. Kenapa? Sebab dia tak jumpa staf yang macam awak. Asal nampak benda kerja, suruh awak je, suruh awak. Yelah ustazah, saya ni macam anak tiri, saya buat dah semua tapi bos tak nampak pun. Buatlah kerana Allah, bukan buat kerana nak beli hati bos muslimat kan. Yakin semuanya ini datang daripada Allah. Mudah-mudahan memujuk hati yang sedang bersedih tadilah. Okey. Baik, soalan 2. Soalan 2 pada kertas yang ini. Tadi tu lain. Bagaimana nak lawan perasaan letih, malas nak kemas dan masak untuk ahli keluarga? Allah, hai sedih pula dengar. Tu semua orang perempuan gelak. Jangan bagi tahu ni soalan dari kita. Nanti orang kata tak boleh buat menantu lah apa. Jangan. Diam je siapa yang hantar kertas ni. Nanti ustazah bawa balik masuk dalam handbag, tak tunjuk dekat pengerusi muslimat dengan dia cari tulisan siapa ni. Jangan ya. Bagaimana nak lawan perasaan letih, malas nak kemas dan masak untuk ahli keluarga? Ustazah selalu pokpet dalam kuliah muslimat. Contoh, biasa tak kita keluarkan ikan. Sebab suami pagi tadi janji dah, tengah hari nanti abang balik makan tau. Kita keluarkan elok, dah siap dah muslimat nak buat siakap steam kan. Tiba-tiba lah minta maaf lah, bos ajak lunch ni kan, sebab sambil ada meeting sekali abang tak jadi balik. Ya Allah, sabar je lah. Kalau aku tahu tadi aku tak masak ni kan. Macam mana kita nak ubah mood kita muslimat? Abang, siapa pula nak masak, nak makan ni? Abang tu dah jenis nanti malam balik, abang tak suka panas-panaskan lauk kan. Nak masak benda yang fresh baru. Ni ada isteri diuji Allah muslimat, suami dia baik, tapi penyakit dia satu je, pantang panas-panaskan lauk yang semalam, yang tadi. Dia mesti nak benda baru. Biarlah walaupun singgang ikan ke kan, campak-campak je, tapi dia tak nak lauk yang tadi. Kan ustazah stres tau ustazah kan. Tapi dia nak apa kak? Dia nak gulai ke? Dia tak ustazah, dia nak simple-simple tak apa. Biar telur mata tak apa, asalkan jangan lauk yang tadi. Macam-macam rupanya dugaan dalam berkeluarga muslimat. Tu kita tak boleh samakan rumah tangga kita macam orang lain. Abang, cubalah abang jadi macam suami orang tu. Dia tak sibuk dengan gulai, tak sibuk telur mata tiap-tiap hari tau bang. Rupanya muslimat, kalau kita bersuami macam tu, tak match juga dengan kita. Abang telur mata, kentut busuk tahu abang kan. Jomlah abang kita ubah lauk lain. Tak sama dengan kita muslimat. Allah jodohkan tu ada sebab dah. Itu kita tak boleh bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Tak boleh bandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Makin lama kita berpasangan dengan dia, makin kita kenal. Suami saya ustazah, jangan lapar, jangan panas. Tahu dah, itu je dia. Yang lain insya-Allah semua okey. Sebab itu rumah tangga 5 tahun pertama kita belum kenal lagi sebenarnya muslimat. Lepas 5 tahun barulah macam itulah dia ustazah kan. Maka kalau kita boleh ubah mood kita tadi, abang izin tak kalau siakap seko ni saya panggil 2-3 orang kawan saya makan sekali, temankan saya lunch ni. Terpulanglah, yang penting awak seronok sudah kan. Jom makan, aku dah masak lagi, aku tak jadi balik ni. Kita bersedekah muslimat. Atau lauk yang banyak kita bawa pergi masjid contoh kan, tak banyak isi dalam tipuai, nak isi dalam majlis orang lain duk tengok, tak banyak muslimat, bagi kat jiran-jiran, sedekah. Daripada kita masuk kenal dah suami kita tak makan benda yang dihangatkan, akhirnya kita buang, maka berganda-ganda dosa kita, mengomel. Itu sebab saya malas masak ustazah. Kita masak, puji tidak, makan tidak. Muslimat, sekali kamu masak tadi dengan niat, itu syok. Kalau Imam Syafi'i kata orang perempuan tak wajib masak. Syok orang. Siapa ustazah tak wajib masak? Kata Imam Syafi'i, wajib beri khidmat kepada suami. Khidmat pada suami ni, tanya suami kita suka jenis macam mana. Ada suami yang suka air tangan isteri dia juga, tak nak makan luar. Ini khidmat pada suami. Ada suami, abang tak payahlah masak, kita berdua je kan. Tak payah masak lah, bazir je. Kita beli tu ini habis RM30, makan berdua baru RM13. Contoh muslimat. Tapi bila abang balik je, tunggu depan pintu, tolong buka stokin abang. Tu stres je dengar muslimat. Dia punya khidmat tu macam tu. Jadi muslimat dirahmati Allah, seorang ustaz berceramah dekat surau rumah saya. Imam Syafi'i kata orang perempuan tak wajib masak, tapi Imam Hanafi kata orang perempuan wajib masak. So ustaz bergurau, ni makcik-makcik belakang ni Imam Syafi'i ke Imam Hanafi? Mazhab Hanafi ke mazhab Syafi'i? Pakak jawab, kami semua Syafi'i. Tapi slow je suara muslimat kan. Sebab apa? Syafi'i kata tak wajib masak.
Orang lelaki yang pakcik-pakcik ni saya nak tanya, mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi? Kan semua diam pakcik-pakcik. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah, mereka yang beria-ia suruh isterinya memasak. Sebenarnya bila berkahwin, terpulang antara kita. Yang mana selesa suami kita, itulah yang kita nak buat. Justru muslimat dirahmati Allah, bila kita faham buat kerana Allah, jadi ibadah, tak ada letih dah. Jangan kerana itu kita kata ada letih. Tak ada letih. Sebab kita buat kerana Allah, jadi ibadah. Ada tak orang nak kata, muslimat dirahmati Allah, penatlah ustazah sembahyang ni. Kita tahu, suka tak suka kita tetap kena sembahyang. Sebab sembahyang ibadah. Ada duit sikit, muslimat kita diajar dalam agama, dalam rezeki yang Allah bagi, mesti zakat, mesti sedekah. Betul tak? Boleh tak kita kata letihlah nak bersedekah? Ini kan perintah Allah, muslimat. Kalau kita pandang mengemas rumah jadi ibadah, kita masak jadi ibadah, insya-Allah tak datang letih. Tapi bincang dengan suami, dah macam ustaz, ustazah duduk berdua, takkan nak masak sampai hari-hari 3 kali, muslimat dirahmati Allah. Kalau kita rasa macam tu tak berbaloi, alang-alang bang kita masak ni sehari untuk masak sekali, abang tak kisah ke makan lauk pagi tadi? Bawa berbincang. Sebab muslimat, kalau kita masak sampai membazir-bazir, dah tak jadi ibadah, jadi dosa di sisi Allah. Okey, nampakkan apa yang Allah janji pada kita, jangan nampakkan apa yang manusia janji pada kita. Yang terakhir dalam kertas ni, bagaimana cara ringan bangun sebelum subuh dan solat tahajud. Orang malas ni ubatnya apa, muslimat? Malas sekarang takkan mungkin ada ubat sampai bila-bila kecuali datang rajin. Betul tak? So rajin ni ada suplemen khas tak? Ada ubat khas tak? Kita ni sendiri, ya Allah Tuhan, kalaulah kita boleh sembahyang, muslimat, saya kenal seorang yang 4 tahun hijrah. Dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Dah sembahyang pula disulami dengan tahajud tiap malam. Satu hari dia hantar suami dia pergi KLIA, dia sesat jalan masa balik guna Waze, lalu kelapa sawit semua benda. Dia kata, ustazah kan, sampai saya tak sembahyang maghrib, saya menangis nak singgah sembahyang kat mana ni, saya sesat jalan. Kalaulah dalam kereta ada air mineral, saya nak sembahyang, saya boleh sembahyang tepi jalan ni. Tapi memang keadaan tak mengizinkan saya solat. Saya balik ke rumah, saya qada maghrib, solat isyak, saya terlelap. Ustazah tahu tak, dia kata, pada malam ini dalam tempoh 4 tahun, pertama kali saya tak dibangunkan Allah untuk solat tahajud. Saya menangis lepas sembahyang subuh, terus WhatsApp ustazah ni. Kenapa menangis? Sebab saya rasa malam tadi Allah marah saya tak solat maghrib. Padahal saya terpaksa ni tak solat maghrib pada waktunya. Allah tak kejutkan saya untuk tahajud. Muslimat, dia punya menangis tu buat ustazah rasa sentap sangat. Kenapa? Sebab dia rasa berdosa dengan Allah tak bangkit solat tahajud. Kerana apa? Dia tertinggal satu solat fardu dia. Nampak tak? Orang yang insaf berada di jalan Allah, muslimat, walau perkara tu sunat, dia rasa rugi sangat tak buat. Maka wahai orang yang belum istiqamah beramal akan tahajud, kawan kita sekarang ni adalah handphone kan. Tolong kunci jam 15 minit sebelum subuh. 15 minit sebelum subuh. Nak bangkit, nak gosok gigi, nak berwuduk, bagi mungkin 5 minit kita duduk atas sejadah. 5 minit belum azan tu latih. Boleh lagi ke ustazah solat tahajud? Dah nak ikutkan memanglah itu dah hujung-hujung sangat, dah dekat nak subuh. Tapi nak suruh ke 3 pagi, dah 30 tahun hidup tak buat-buat lagi. Mulakanlah 5 minit sebelum sebelum subuh. Mula. Dah seminggu berjaya buat, cuba awalkan 10 minit. Seminggu lagi cuba, muslimat, sampai kita dapat waktu yang paling afdal. Sebenarnya kita bukan tak terjaga tengah malam, terjaga. Tapi sebab tak ada keinginan untuk buat. Allah tak pilih kita, muslimat. Alang-alang bangun kencing, basah satu bahagian, boleh tak terus basahkan anggota wuduk dan terus solat tahajud 2 rakaat. Dan ada orang faham yang namanya qiyamul lail itu hanya dengan tahajud. Tak, muslimat, qiyamul lail maksud menghidupkan malam. Kalaulah lekeh sangat kita ni, tengah malam tak boleh tidur, cuba bila terjaga malam, astaghfirullah, Tuhan ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ada tak istighfar? Ada tak zikir pada lisan kita? Hidupkan malam dengan apa saja ibadah yang kita mampu. Okay? Yang ni tak boleh siapa tolong kecuali diri kita sendiri. Kan Allah sebut juga dalam Quran, tak ada siapa boleh ubah kita kecuali kita mengubah diri kita sendiri. So lawannya apa, muslimat? Saya kalau dengan anak remaja, siapa yang kat sini ramai-ramai tak sembahyang subuh? Angkat tangan seorang-seorang.
Macam mana nak lawan supaya tak sembahyang subuh? Besok bangkit je muslimat, terus tutup aircon, terus tolak selimut. Ustazah baru balik pada Palestin 1 Ogos hari tu. Kena berada di sana pula, tengah diserang, tembakan muslimat hari Jumaat. Kita nampak pemuda Palestin 500-700 orang cantumkan lengan-lengan mereka jadi tembok kepada polis-polis Israel. Jangan kacau wanita kami, jangan apa-apakan Masjid Al-Aqsa. Nak bunuh biar bunuh kami tanpa senjata. Saya kata, ya Allah Tuhan, pemuda Palestin, kita ni Nabi tak suruh jihad sampai macam tu, jihad lawan hawa nafsu. Apabila kamu datang malas, cepat a'udzubillah, bangkit kerana Allah, buang, itulah jihad. Setiap kamu lawan perasaan malas, inilah kamu sedang berjihad di jalan Allah. Tapi kalau kamu tak nampak kelebihan jihad, mu ingat jihad mati dekat Palestin itu saja. Jihad adalah berperang dengan Rasulullah. Zaman tu kita takkan boleh ulang muslimat. Jihad kita melawan malas kita itulah. Asal datang malas, aku nak berjihad di jalan Allah. Tu. InsyaAllah muslimat akan datang kerajinan. So semua ini gantung pada ilmu kita. Jangan malas datang majlis ilmu. Semalam kita malas, hari ni kita kena tembak. InsyaAllah besok rajin sekejap. Nanti rajin lagi datang majlis ilmu. Saya jadi lemau ni sebab saya dah lama tak datang majlis ilmu. Jadi Nabil kata, lu fikirlah sendiri. Kena kerap datang. Macam bateri habis handphone, charge rajin balik, charge rajin balik. Ini sebenarnya peranan majlis ilmu. Okey. Assalamualaikum Ustazah, macam mana cara mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleha? Impian semua kita muslimat, kan soalan yang sentiasa bermain. Jawapannya, kita tak mungkin boleh membaikkan orang lain selagi kita belum betul-betul ikhlas menjadi orang baik. Faham muslimat kan? Allah ada sebut dalam Quran surah Saf ayat 2 dan ayat 3. Terasa kita Allah cukup benci dengan orang yang bercakap tetapi dia tak buat apa yang dia cakap. Long, kamu dah solat ke belum? Kan? Belum lagi mama. Kenapa tak solat lagi ni? Anak tu nak cakap muslimat, tapi takut kena lompang dengan mak dia kan? Sebab tengok sinetron kadang sampai pukul 4 petang. Zohor tak buat lagi. Anak tengok ni. Anak kadang, long jom ikut mak pergi kenduri rumah sebelah. Kenduri apa mak? Kenduri anak dia nak sambung belajar luar negeri kan. Mak pun pelik lah, dia dapat SPM 8A je, kamu 10A, tapi dia dapat beasiswa pergi luar negara pula kan. Habis tu mak suka tak suka? Kalau kamu mak sukalah, ni anak dia bukan anak mak. Muslimat. Tapi kita bawa kuih talam bertingkat-tingkat. Mama suka ke tak suka sebenarnya? Yelah, kita dah jiran lama dengan dia, takkanlah dia kenduri mama tak bawa kuih talam kot. Kan? Pergi tahniah, tapi balik mak rasa dia guna kabel dia tolong, bukan sebab apa pun. Kita tanpa sedar kita ngajar benda tak baik pada anak. Tapi ya Allah, jadikan anak-anak aku anak yang soleh dan soleha. Muslimat merasa malu nak minta dengan Allah kalau kita belum baik. Tapi muslimat kan, kalau kita tunggu diri kita jadi baik baru nak cakap jadi baik, baru nak bercakap kebaikan, muslimat dirahmati Allah, sampai kiamat takkan ada orang berani bercakap baik atas dunia. Sebab manusia yang super baik itu telah tak ada atas muka bumi. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, tak buat maksiat, tak pernah buat dosa. Jadi tanggungjawab kita dengan anak-anak kekal mendidik, kekal mengajar. Jangan stres ibu, setiap ajakan didikan kita itu ada pahala di sisi Allah walaupun dia belum buat lagi. Dan tolong ibu tambahkan amal-amal soleh kita dengan niat menjadikan anak-anak kita soleh solehah. Ada ramai ustazah, anak saya belum pakai tudung, akak tetap ajak, hadiahkan dia, pujuk dia sampai akak mati. Walaupun saya dah mati ustazah, saya kalau dah mati baru nak pakai tudung, tak ada makna lah ustazah. Tu rugi kita muslimat. Ada anak yang menangis depan jenazah ibu, tenggek selendang atas kepala. Dia mula menyesal dalam hati, tak ada dah mak aku nak bebel suruh aku pakai tudung ni ya Allah. Hari ni aku berazam pertama kali pakai tudung depan jenazah mak aku, kau kuatkan aku untuk terus menutup aurat sampai bila-bila. Ni banyak muslimat pengalaman. Ada anak tak pernah solat walaupun disuruh solat oleh ibunya. Pertama kali dia solat jenazah di belakang jenazah ibunya. Apa maksud muslimat dirahmati Allah? Menangis jatuh air mata. Tak ada dah mak yang nak ingatkan aku suruh sembahyang ya Allah. Hari ni pertama kali aku solat jenazah, kuatkan aku untuk menunaikan solat.
Ibu-ibu yang duduk dalam masjid hari ini, dulu kita siapa, mungkin hari ini kita jadi baik seperti ini berkat doa tok nenek kita, berkat doa mak ayah kita. Rugi tak mereka dalam kubur? Sikit tak rugi. Sebab tu bila kita buat baik hari ni, ya Allah, aku tahu aku buat baik ni ada pahala, sampaikan juga pahalanya kepada almarhum ibu yang dulu selalu mengajak aku kepada kebaikan. Tak rugi muslimat. Jangan kita jadi makcik bawang. Kamu ni mak dah mati baru sibuk nak pakai tudung kan. Sian mak kamu dulu tak boleh share dalam status Facebook dia, anak ai dah pakai tudung. Comel pula tu. Tak. Rugi mak kamu kan. Mak kamu untung dalam kubur sebab sekarang setiap kali kamu nak keluar rumah kamu teringat mak dulu bising suruh pakai tudung. Pahala sampai kepada mak dalam kubur musliman. Faham tak? Itu sebab jangan jemu. Terus ajak. Mudah-mudahan walaupun belum hari ni soleh-solehahnya, sampai kita dah mati, kita duduk di alam barzakh nanti sentiasa bersangka baik dengan Allah, insya-Allah. Okey, selesai sudah. Yang terakhir, macam mana nak join RM1 RM1 sehari untuk taja atau sponsor orang ke Mekah. InsyaAllah nanti saya kongsi pada Kak Midah kita, nanti boleh beliau share lah dalam grup. Yang lainnya jangan ganggu Kak Midah muslimat kan, terus berurusan dengan ustazah dan admin yang ada dalam grup ini. Seluruh Malaysia dah, bahkan yang duduk di luar Malaysia pun melalui Facebook ustazah mereka maklum. Siapa nak follow muslimat tak boleh nak friend lagi dah, tapi Muzayyanah Abdullah selalu berkongsi cerita-cerita demikian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ummah. Kita buat semuanya kerana Allah. Mari kita tutup dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun dalam kebaikan pada pagi ini ya Allah. Engkau himpunkan kami sekali lagi di tempat yang paling baik apabila kami pulang ke kampung akhirat kelak. Itulah di dalam syurga-Mu yang kekal abadi ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang tidak terhitung banyaknya ya Allah. Takutnya kami dimatikan dalam keadaan dosa-dosa kami yang tidak sudi Engkau ampunkan ya Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa pasangan kami, suami kami wahai Allah. Kasihani suami kami yang terpikul di atas bahunya pelbagai tanggungjawab yang akan ditanya satu persatu ketika berseorangan berdiri di hadapan-Mu di mahsyar kelak ya Allah. Kasihani suami kami, Engkau beri mereka petunjuk, hidayah dan taufik-Mu agar mampu mereka membimbing tangan-tangan kami ke jalan-jalan syurga-Mu ya Allah. Mampu mereka menarik tangan-tangan kami daripada jurang-jurang api neraka-Mu ya Allah. Ampunkan juga dosa-dosa anak-anak dan seluruh keturunan kami ya Allah. Kasihani anak-anak yang hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah dan mihnah ini ya Allah. Engkau lindungi anak-anak kami walau di mana mereka berada ya Allah. Kasihani anak-anak kami, jangan Engkau gelincirkan mereka daripada landasan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kami pohon kepadamu anak-anak kami pada waktu ini adalah Islam di masa akan datang. Maka Engkau pimpin mereka dengan petunjuk, hidayah dan taufik-Mu wahai Allah. Hanya cenderungkan hati mereka melakukan perkara-perkara yang Engkau redai ya Allah. Engkau hijab hati-hati mereka daripada cenderung melakukan maksiat kepadamu ya Allah. Tuhan kami, ampunkan juga dosa-dosa ibu dan ayah yang kami kasihi wahai Allah. Sama ada mereka masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan kami buat selama-lamanya ya Allah. Ibu dan ayah kami yang berada di penghujung usia dalam sakit dan keuzuran wahai Allah, Engkau beri kesihatan kepada mereka, mampu beribadah sehingga ke akhir hayat mereka wahai Allah. Ibu dan ayah kami yang telah berada di barzakh wahai Allah, Engkau lapangkan kubur mereka ya Allah. Engkau terangkan kubur mereka dengan cahaya Rabbani-Mu wahai Allah. Air susu ibu yang mengalir di seluruh tubuh jasad kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ibu diampunkan wahai Allah. Keringan ayah yang mengalir kerana membesarkan dan memberi nafkah kepada kami, jadikan semua itu sebagai asbab dosa-dosa ayah diampunkan ya Allah. Engkau himpunkan ibu dan ayah kami bersama para kekasih-Mu di dalam syurga-Mu yang kekal abadi wahai Allah. Jangan Engkau sakiti kedua-dua ibu dan ayah kami ya Allah, seperti mana mereka kasih akan kami sewaktu kami kecil dahulu wahai Allah. Engkau kasihi ibu dan ayah kami sehingga ke saat mati mereka wahai Allah. Tuhan kami pohon Engkau cantumkan hati-hati kami, eratkan akan ikatannya ya Allah. Bertolong bantu kami dalam kebaikan, saling nasihat menasihati untuk menjadi insan yang terbaik di sisi-Mu wahai Allah. Kuatkan jiwa kami hanya mampu beramal soleh kepada
kepadamu ya Allah. Engkau hijab hati kami untuk teringin melakukan dosa-dosa yang pernah kami lakukan wahai Allah. Maka ampunkan segala dosa dan kesalahan kami sebelum tarikh kematian kami ya Allah. Andai engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Matikan kami dalam radiyatan mardiyah. Kami redha bertemu denganmu dan engkau jauh lebih redha bertemu dengan kami ya Allah. Matikan kami dengan qalbun salim, hati yang benar-benar sejahtera ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kabulkan cita-cita kami yang sama ini ya Allah. Ingin baik di dunia, ingin baik di akhirat, dan jauhkan kami dari neraka-Mu yang menyala-nyala ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimat dirahmati Allah, saya pohon ampun maaf zahir batin bila saya tengok balik jam yang duduk beristiqamah kan, duduk kan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan secara santai tadi sampai ke dalam hati masing-masing. Saya kira muslimat inilah pertemuan paling lama saya berada di luar KL sebab saya tak mengejar masa, okey. Jadi kalau ada yang rasa macam tak selesa, Ustazah minta maaf. Dalam keadaan suara tak berapa mengizinkan, kesihatan pun belum 100% sangat, saya minta maaf kan. Rupa-rupanya betul lah suami Ustazah kata lagi sakit, terapinya mudah je duduk lama dengan jemaah kan. Kalau duduk kat rumah dia tarik selimut dia ni ya. Jadi terima kasih kerana memberi terapi kepada Ustazah. Sama-samalah kita amal, mudah-mudahan Allah redha pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala.